Okey, terima kasih Shu. Ini dia untuk kita baru saja memperkenalkan. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Norniwan Dimaknudin, Pensyarakanan Pusat Pengajian Peransara Media dan Informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Sekali lagi kita bersua namun dalam kerangka yang sedikit eksklusif untuk penamaan calon ini. Doktor, kalau tadi bersama dengan Dr. Taufik kita banyak bercerita tentang analisis calon dan sebagainya. Ini kita bercerita tentang strategi segi parti dan juga apa yang dianggap sebagai objektif berkesan oleh parti. Sebelum ini, dalam mana-mana perang pilihan raya menempatkan presiden-presiden parti ataupun mungkin di ketua bagi gabungan parti itu di negeri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Tun Dr. Mahathir juga digambarkan sebagai individu-individu yang dikatakan sebagai the giant untuk membawa satu sentimen pilihan raya. Namun apakah di Johor masih lagi membawa sentimen the giants itu untuk ditempatkan sebagai strategi berkesan bagi memenangi hati pengundi? Apa yang menarik kalau kita lihat dalam politik negara semenjak daripada pilihan raya yang lepas, dan kita lihat dua pilihan raya negeri yang telah berlaku di Sarawak dan di Melaka. Jadi apabila ia berlaku, maka kita penganalisis, kita melihat ia sebagai satu bentuk corak ataupun konsep politik negara sedang berjalan. Ya. Dan ini menarik untuk kita bincangkan dari segi tajiji yang mana disebutkan tadi. Kerana kelihatan bahawa corak politik itu seolah-olah mengubah kepada satu cara di mana faktor kepimpinan itu penting, tetapi lebih pada satu politik yang berbentuk kerpartian yang berdominasi elemen politik negara. Ini bermaksud dalam kancah politik pada masa ini berdasarkan dua pilihan raya lepas, kita dalam keadaan suasana COVID-19, keselamatan, kesihatan, ekonomi dan politik, kita melihat bahawa berlaku satu perubahan dalam pola pengundian dalam politik negara. Dan ini dapat dilihat dalam dua pilihan lepas. Apa yang berlaku adalah parti-parti besar, parti-parti yang mendominasi politik negara dalam konteks Sarawak dan Melaka, parti-parti gergasi, kita lihat kecenderungan parti-parti besar ini untuk memenangi pilihan raya adalah tinggi. Dan dua pilihan lepas jelas membuktikan, kita lihat apa yang berlaku di GPS Sarawak, apa yang berlaku pada Barisan Nasional di Melaka. Maka ini seterusnya akan memberikan satu perbincangan baru. Sama ada pola pengundian pada pilihan raya negeri Johor ini akan ditentukan kepada strategi berteraskan kepimpinan ataupun strategi berteraskan kerpartian yang dilihat juga satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan. Dan apabila ini berlaku, sudah tentu ia akan melibatkan satu bentuk politik yang berbentuk parti-parti yang besar yang berkemungkinan akan memenangi pilihan raya pada kali ini. Okey, tidak lupa juga di peringkat negeri, parti-parti ini juga menempatkan strategi dan juga meletakkan strategi mereka untuk meletakkan calon-calon yang merupakan mantan kepada Menteri Besar, juga mantan Menteri Kabinet, seperti kita ada Dr. Mazli Malik, Datuk Seri Salahuddin Ayub, kita ada Datuk Saruddin Jamal, kita ada Datuk Khalid Nordin dan juga malah Datuk Seri Hasni Mohamad juga merupakan memegang pejawatan yang amat berhormat Menteri Besar. Jadi apakah ini strategi berkesan untuk mengemudi wajah parti itu supaya disenangi ataupun diyakini oleh bakal pengundi nanti? Kerana dalam setiap pilihan raya akan ada dia punya strategi politik-politik tertentu. Dalam pilihan raya Melaka telah buktikan bergabungan muka lama dengan muka baru berjaya membuat kejayaan besar pada Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya. Dan pada pilihan raya kali ini kita lihat berlaku satu kecenderungan di antara parti-parti besar ataupun bukan besar, BN, PH dan PN. Ia juga menyaksikan sekali lagi pertembungan parti-parti dalam kerajaan dan parti-parti pembangkang. Dan jelas apa yang berlaku pada pilihan raya Melaka, ia menunjukkan bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan kepimpinan penting, tetapi ia satu faktor untuk membawa pada satu penterjemahan politik di mana politik itu akan berjaya diseimbangkan dengan muka-muka baru yang dikemukakan. Kalau kita lihat tajuk berita, 70% muka baru, 70% calon baru mengemukakan calon-calon tempatan. Jadi ia seolah-olah menunjukkan bahawa calon itu ada, tetapi mereka-mereka yang mempunyai watak-watak kepimpinan dan mana-mana besar dalam pilihan raya dan khususnya pilihan raya negeri Johor ini perlu diletakkan untuk mengemudi. Seperti mana dikatakan tadi, wajah-wajah ataupun faktor-faktor penentu pilihan raya. Dan saya rasa ini akan memberikan satu strategi yang baru. Kerana apa yang berlaku, kita lihat komposisi pilihan raya negeri Johor adalah berlainan dengan apa yang berlaku dalam negeri Melaka dan di Sarawak. Kerana sebelum pembubaran DUN kita lihat bahawa ia adalah satu kedudukan kursi yang amat tipis. Dan dua gabungan parti kerajaan ini sebenarnya memiliki kursi yang agak banyak. Lebih kurang berbelas-belas dalam satu setiap parti, sama ada daripada Barisan Nasional, sama ada daripada Segi Bersatu dan juga daripada komposisi-komposisi parti pada Pakatan Harapan yang lain.
Dan apabila ini berlaku, ia seterusnya akan memberikan bahawa ia akan berikan ruang sama ada akan berlaku pertambahan kursi daripada parti-parti seperti Barisan Nasional, pengurangan kursi kepada parti-parti bersatu ataupun bersatu boleh mengukar kursi dan juga kepada parti-parti PKR dan DAP sebagaimana. Dan trend yang lepas adalah menunjukkan pengurangan kursi yang ketara berlaku dalam parti-parti pembangkang. Dalam konteks itu. Jadi keperluan untuk meletakkan calon-calon yang mempunyai nama ini penting untuk memastikan strategi parti itu berkisar kepada faktor kepimpinan dominan dan juga dengan muka baru. Saya rasa gabungan ini telah digunakan di Melaka dan gabungan dilihat berjaya dan gabungan ini dikekalkan dalam konteks untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Johor. Cuma yang menarik kali ini, kita ada satu pola pengundian yang dominan yang berlaku dalam 2 pilihan raya lepas. Dan ini memberikan kita ruang untuk melihat sama ada ia akan terus berlaku. Dan kalau kita nak pergi untuk membincang juga, ia juga faktor rapat dengan sifat pasif politik yang berlaku dalam negara. Dan apabila pasif politik ini berlaku, maksudnya kebanyakan kemenangan parti-parti politik yang berlaku dalam 2 pilihan lepas ditentukan oleh golongan-golongan ataupun ahli-ahli parti politik itu ataupun pengikut-pengikut parti-parti politik gerasi. Dan parti politik gerasi dalam negara kita tahu yang bertanding adalah UMNO, MIC, MCA, DAP dan PKR. Dan parti-parti ini akan terus menunjukkan kewibawaan mereka kerana dalam segi konteks politik negara pada kali ini dengan suasana pasif politik bermaksudnya jumlah pengundi yang bawah 70% menunjukkan rakyat pasif politik. Satu, faktor pandemik. 2, faktor mereka mungkin muak ataupun tidak suka dengan cara perjalanan politik negara. Dan ketiga, mungkin dalam keadaan ini mereka melihat apakah yang akan berlaku selepas ini. Dan ini sudah tentu memberikan banyak kelebihan pada parti-parti gegasi. Parti-parti yang punya pengikut, ahli-ahli yang ramai, penyokong-penyokong yang ramai dan mereka akan terus mewarnai Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini. Doktor, berkaitan juga tentang kalau kita imbas kembali PRU tempoh hari, ini gabungan ataupun kerjasama yang utuh apabila bersatu menyertai Pakatan Harapan dan juga Tan Sri Muhyiddin pun bertanding pada ketika itu di bawah bendera PKR. Jadi untuk memula memperkenalkan Pakatan Harapan walaupun belum diluluskan dan sebagainya. Cuma persoalan apabila bersatu mengambil tindakan untuk bertanding di bawah Perikatan Nasional, satu pecahan undi Melayu juga berlaku antara Bersatu dan juga UMNO. Dan ini turut didebatkan oleh beberapa penganalisis. Apakah perihal untuk kita melihat gabungan-gabungan selain daripada Barisan Nasional ini sekiranya mereka bergabung akan mempunyai satu ancaman yang besar juga kepada Barisan Nasional? Saya rasa itu perkara yang telah menjadi satu perbincangan dalam polemik politik negara. Bermula pada isu Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan juga pada isu Barisan Nasional yang kita bincangkan pada hari ini. Sebenarnya formula ataupun solusi itu telah dibentuk pada awalnya dan berlaku perpecahan dalam elemen politik ataupun civil political clash. Civil ini merujuk pada parti-parti dalam gabungan tertentu. Dan kini kita berada dalam satu perpecahan ataupun perbalahan ataupun pergeseran dalam politik-politik yang membentuk kerajaan, persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan apabila ini berlaku, dah tentu dominasi faktor penting dalam komposisi politik negara adalah undi Melayu yang tidak boleh dinafikan. Dan undi ini juga akan diterjemahkan dalam Pilihan Raya Negeri Johor. Dan apabila ini berlaku, maka sudah tentunya akan berlaku satu bentuk pengundian yang mendominasi politik negara. Dan dominan ini akan ditentukan pada karakter negeri-negeri tertentu. Dan dalam Sarawak, kita lihat bagaimana karakter negeri Sarawak dengan masyarakat tertentu, pengundi-pengundi tertentu. Dalam Melaka, kita ada karakter pengundi Melaka. Dan apa yang dibuktikan pada Pilihan Negeri Melaka, jelas karakter itu mendukung kepada, kembali bagi faktor utama, faktor sokongan pada parti-parti gegasi. Dan parti gegasi Melayu, secara hierarkikalnya, kalau kita lihat secara elemen utamanya adalah UMNO. Kemudian kita pergi pada parti-parti lain, Bersatu, PKR dan juga terdapat gabungan-gabungan tertentu. Jadi apabila kita membicarakan tentang komposisi kaum Melayu dalam faktor sektoral penentu politik negara, maka kita tidak berlari pada hakikat ini bahawa parti gegasi mempunyai peluang yang cerah dalam suasana politik yang agak pasif. Maka ia akan memberikan satu perbandingan baru sama ada parti-parti yang kurang mempunyai ahli pada Pakatan Umbi mampu untuk menggugat kekuatan parti-parti gegasi yang sedia ada. Kerana dengan faktor pengundi yang amat rendah, dengan faktor penambahan pengundi baru, walaupun kita debat mengatakan bahawa 750,000 pengundi muda. Tetapi kalau kita lihat secara faktanya, penambahan undi 18 hanya lebih kurang 160-170,000 yang baru secara automatik.
Yang lain tu ada pengundi yang telah akumulatif yang telah bertambah 750,000 pengundi baru dia pengunjat daripada pilihan lepas. Yes, daftar mengundi. Tapi kalau betul-betul pure fresh 18 tahun ni hanya lebih kurang 170,000. Ya. Jadi kita akan juga berupaya menentukan sama ada Pilihan Raya Negeri Johor ni memberikan satu pattern atau corak baru. Saya minat mengkaji tentang corak ataupun pattern ni. Dan dia rasa kerana ia akan memberikan satu bentuk pengelolaan pengundian dalam masa terdekat, dalam masa juga masa panjang. Okey. Tapi sehingga kini dalam masa terdekat kita lihat pattern tu masih lagi ketara, seimbang, dan saya menjangkakan berkemungkinan ia akan kekal dalam Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini. Okey, mungkin amat sukar untuk kita mendapatkan peratusan turnout voters seperti mana yang berlaku pada PRU tempoh hari sehingga 86-87%. Track record sebelum ini di bawah 70%, Sarawak dan juga Melaka. Untuk kita melihat percubaan kali pertama parti seperti Pejuang dan juga Muda, ada yang beranggapan ini sebagai memperkenalkan parti mereka kepada arena politik dan juga arena pilihan raya. Berbanding dengan strategi UMNO BN ataupun Pakatan Harapan, objektif mereka adalah untuk menang dan juga untuk menawan bagi negeri Johor. Mungkin berbeza dengan Pejuang ataupun Muda adalah untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mereka bagi persiapan yang lebih rapi menjelang PRU. Apakah gambaran ini menggambarkan bahawasanya walaupun objektif setiap parti itu berbeza untuk pilihan raya ini, tetapi di sebaliknya nanti selepas pengundian itu akan berlaku juga satu bentuk tawaran untuk kita melihat pembentukan kerajaan negeri antara parti-parti ataupun antara gabungan parti yang tidak terjangka. Ya, salah satu perbincangan yang menarik, soalan yang baik, kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam politik negara, kita masih lagi duduk dalam satu elemen politik konservatif sebenarnya. Konservatif ni maksudnya acuan politik negara masih lagi ditentukan dalam arus pengundian berbentuk polarisasi yang agak ketara. Ya. Maksudnya parti-parti yang dominan yang wujud dalam negara akan membentuk kerajaan. Dan selepas pilihan raya yang lepas kita lihat kewujudan parti-parti seperti Bersatu, parti-parti yang membentuk kerajaan dan sebagainya. Dan kita lihat warisan juga masuk ke Johor dalam 6 kursi. Jadi sebenarnya ia baik untuk politik negara. Untuk memecah elemen konservatif politik ini kepada satu politik yang lebih moden dan politik yang lebih matang dalam arus politik negara. Tetapi kita harus ingat paksi dia yang sering saya katakan harus bersandarkan Perlembagaan Kesekutuan dan Rukun Negara. Yeah. Kerana kalau itu berlaku maka kita tidak akan menghadapi banyak masalah untuk membentuk acuan politik negara yang baru. Tidak kira lepas ni ada Pejuang, Muda, kita ada Warisan, kita ada mungkin pelbagai parti bangsa Malaysia, pelbagai parti yang ingin masuk dan menjadi sebahagian daripada komposisi sama ada dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Parlimen. Dan ini terbukti satu benda yang baik untuk politik negara. Tetapi kita harus akui juga, apabila kita cakap tentang politik konservatif, ia bermaksud dengan ahli-ahli yang mempunyai parti-parti politik yang punya ahli yang paling ramai, yang punya ahli yang agak kuat. Dan ini sudah tentu kelebihan pada faktor-faktor parti-parti seperti PKR, DAP, MIC, MCA dan Barisan Nasional. Tsunami lepas yang berlaku pada PRU adalah satu tsunami berbentuk gelombang nasional yang menukar kepimpinan negara apabila berlakunya satu gabungan antara ahli-ahli politik, parti-parti yang memenangi pilihan lepas iaitu Pakatan Harapan dengan parti-parti yang bukan ahli-ahli politik. Ialah satu tsunami ataupun perubahan wajah politik pengundi secara nasional, secara elemen besar-besaran peringkat nasional. Tetapi dalam keadaan sekarang, apabila masyarakat menikmati kemudahan ataupun dapat memberikan sikit kelebihan bagi masyarakat, maksudnya kita beruntung sebagai pengundi. Kerana kita telah berjaya menyaksikan PN, PH dan BN dalam arus politik negara kita dalam Semenanjung, konteks Semenanjung. Jadi apabila ini berlaku, sudah tentu ia akan memberikan perbandingan tertentu. Dan perbandingan ini ia membawa pada corak politik pada ini, iaitu perbandingan ini telah merehatkan golongan-golongan biasa yang okey, kita relax dulu. Kita tengok mana hala tuju politik negara. Kita lihat dengan agak bercelaru dengan isu-isu yang dikeluarkan dalam media massa, kes-kes pelbagai isu-isu komponen-komponen politik, perpecahan dalam parti kerajaan yang kita lihat dikatakan punya kebaikan-kebaikan tertentu juga. Maka di sinilah masyarakat lebih pasif kepada politik. Dan sifat pasif ini akan memberikan kelebihan kepada parti-parti gegasi yang besar yang mempunyai ahli-ahli sokongan politik yang ramai. Kerana gelombang peringkat nasional dan gelombang peringkat negeri bermaksudnya kewujudan mereka yang berminat dengan politik turun mengundi. 750,000 pengundi muda turun.
dan kita akan mengubah landscape politik negara. Kita ada lebih kurang hampir 3 juta pengundi Johor turun 80, 85, 8%. Nah, seperti mana yang dicakap tadi, maka kita akan berlaku dalam program politik. Tapi pada dasar dan hakikat pada ketika ini, berkemungkinan faktor itu tidak berlaku. Agak mustahil sikit. Agak mustahil. Dan sudah-sudah ini akan memberikan sedikit kelebihan kepada kelompok-kelompok gabungan-gabungan parti yang mempunyai pengikut yang ramai, yang mempunyai aspirasi politik yang lebih ramai secara kuantiti, dan mereka mungkin punya kualiti, tetapi kuantiti sektoral ini akan memberi juga peranan yang penting dalam membentuk landscape politik PRU Dewan Negeri Johor pada kali ini. Ya, mungkin itu satu persoalan yang perlu untuk diteladani atau kita belajar daripada Melaka, kerana melihatkan kepada turnout voters di bawah 70%, kebergantungan kepada penyokong setia itu amat tinggi yang menghasilkan kemenangan kepada UMNO BN di Melaka. Mungkin agak jauh ataupun remote perbandingannya itu, tetapi itulah yang berlaku. Berbanding dengan Pakatan Harapan yang digambarkan sebagai popular di media sosial, tetapi ia tidak diterjemahkan dalam pilihan raya negeri Melaka. Dan apakah gambaran tentang popular di media semasa tidak bermakna popular di peringkat akar umbi, Doktor? Dalam PRU yang lepas, kita cakap tentang PRU 14. Undi popular memainkan peranan yang penting. Dan apabila kita bercakap tentang undi popular dalam banyak-banyak pilihan raya di dalam negara ataupun di luar negara, undi popular ini memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju pengundi-pengundi untuk mengundi pada elemen-elemen, terutamanya pada PRU. Tetapi apabila kita cakap tentang PRN, pilihan negeri, ia mempunyai faktor-faktor lokaliti dan ia mungkin berkaitan dengan faktor-faktor nasional. Sehingga gelombang itu berlaku dalam peringkat nasional. Tetapi dengan keadaan undi popular tidak lagi relevan apabila partisipasi politik rakyat tempatan tidak tinggi, maka undi popular itu hanya dilihat sebagai salah satu perkara yang mungkin penting, tetapi tidak boleh ditranslasikan dalam bentuk jumlah pengundian yang sebenarnya. Sebab dia ada cara-cara, kalau kita lihat dari segi penganalisis, menggunakan perisikan media sosial, cara-cara untuk mengkaji bagaimana media sosial itu menterjemahkan dalam faktor politik, dan ia sudah digunakan dalam banyak analisis-analisis politik negara. Tetapi cuma pada kali ini dengan suasana persuasif politik, maka undi popular media sosial itu mungkin penting, tetapi disebabkan faktor dominasi sokongan. Kita lihat elemen bangsa Johor, elemen-elemen kenegerian, elemen-elemen faktor lokaliti, elemen-elemen mengenali pemimpin-pemimpin yang turun padang, elemen-elemen komparatif perbandingan di antara menteri-menteri besar lepas. Dan kita lihat negeri Johor telah bertukar pemimpin beberapa kali, dan ada perbandingan-perbandingan yang boleh lihat pada dulu, sekarang yang sedang berlangsung. Maka perbandingan-perbandingan ini akan memberikan salah satu bentuk penterjemahan berbentuk lebih fizikal lokaliti. Dan undi popular itu akan menjadi relevan tetapi tidak sepenuhnya. Terutamanya apabila partisipasi politik itu tidak besar. Jumlah pengundi tidak tinggi. Maka faktor-faktor undi popular media sosial itu mungkin akan wujud di peringkat nasional, tapi penterjemahan undi itu mungkin lagi akan didokong oleh cara parti-parti tertentu, parti-parti besar untuk terus menjalankan strategi-strategi politik mereka dalam pilihan raya negeri Johor. Okey, Doktor, kita akan kembali seketika untuk kita memberikan laluan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membuat pengumuman di Dewan Negeri Bukit Kepong untuk dibawakan bersama dengan kita pada ketika ini. Syu, ada laporan daripada sahabat kita di Bukit Kepong. Ya, Ismail, kita ingin bawa anda semua penonton sampai penonton hari ini untuk KN 07 Bukit Kepong bersama dengan Ravindu Samuga untuk pengumuman rasmi SPR berkenaan dengan penamaan calon bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-15 pada pagi ini. Jadi kita ingin terus saja bersama dengan rakan penyampai. Ravin, selamat pagi. Silakan. Baik, terima kasih Syuhaida. Saudara, seperti mana kita sedia maklum terdahulu, proses penamaan calon bagi N07 Bukit Kepong sudah tamat. Proses penamaan calon telah diadakan selama sejam bermula 9 pagi tadi sehingga 10 pagi. Apa yang saya boleh gambarkan di sini adalah proses penamaan calon telah berjalan lancar. Sekarang kita ikuti pengumuman rasmi oleh pengurus pilihan raya N07 Bukit Kepong berhubung proses penamaan calon pada hari ini. Dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 4 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri
bagi bahagian pilihan raya Dewan Negeri Johor N07 Bukit Kepong. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Mat Taib bin Mat Suhud, masa 9:01 pagi dari Parti Pejuang. 2. Syahrudin bin Jamal, masa 9:10 pagi, Parti Perikatan Nasional. 3. Ismail bin Mohamed, 9:16 pagi, Barisan Nasional. Dan yang keempat, Nur Afiqah binti M. Zulkifli, masa 9:21 pagi, Parti Muda. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Dewan Negeri Johor N07 Bukit Kepong adalah seperti berikut. Pertama, mengikut susunan undi. Yang pertama, Datuk Dr. Syahrudin bin Jamal, Parti Perikatan Nasional. 2. Afiqah Zulkifli, Parti Muda. 3. Haji Ismail bin Mohamed, Parti Barisan Nasional. 4. Haji Mat Taib Suhud, Parti Pejuang. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Mac 2022, yang ini pada hari Selasa, dan hari mengundi pada 12 Mac tahun 2022 pada hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang B notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwaktakan dan dipamerkan di pusat-pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, dengan pengumuman itu tadi, DUN N07 Bukit Kepong menyaksikan pertandingan 4 penjuru. Itulah pengumuman yang dilaksanakan oleh pengurus pilihan raya sebentar tadi. Sekarang kita kembali ke studio bersama rakan penyampai Syuhaida. Syuhaida, silakan. Ya baik, terima kasih Ravindram Samugam dengan perkembangan terkini daripada N07 Bukit Kepong. Kalau kita berangkumkan, terdapat pertandingan 4 penjuru di sana antara Parti Pejuang, BN dan juga Muda. Jadi ini antara mereka yang akan memulakan kempennya tidak lama lagi. Jadi kita ingin juga mengetahui bagaimana keputusannya pula di kawasan N53 Benut pada pagi ini. Kita ingin bersama dengan rakan penyampai Anas Mat Noor seketika nanti untuk mengetahui apakah pengumuman dan siapakah calon-calon yang bakal bertanding di kawasan Benut ini yang merupakan kawasan Datuk Hassi Mohamad merupakan selaku penyandangnya yang pernah memegang jawatan selama 3 penggal yang disaksikan agak dominan di situ, yang juga merupakan pengerusi UMNO Johor. Jadi N53 ini itulah kerana ia menjadi salah satu kerusi panas yang kita boleh berikan tumpuan pada pagi ini. Seketika nanti kita akan cuba bawakan perkembangannya bersama dengan rakan penyampai Anas Mat Noor. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita ingin bersama dengan Ismail dan juga tetamu kita pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Syu. Disebutkan tadi sebelum kita ke Benut untuk mendapatkan gambaran langsung daripada pengumuman pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Dr. Niwandi, di Benut ini dijangka Datuk Seri Hasni akan mempertahankan kedudukannya dan ini juga akan memberikan ruang untuk beliau kembali menerajui pimpinan negeri Johor sebagai Amat Berhormat Menteri Besar. Apakah peluang 5 penjuru ini akan menghadirkan suatu kelebihan kepada Datuk Seri Hasni mengikutkan kepada track record yang ditunjukkan oleh beliau di sana?
Saya rasa faktor penentuan itu kalau kita lihat dengan majoriti yang agak tinggi, lebih kurang 4,000 lebih saya rasa pada pilihan raya yang lepas, saya rasa berkemungkinan tidak ada masalah untuk mengekalkan. Kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam pilihan raya, kalau kita menuju pada trend ataupun politik yang berlaku dalam pilihan raya negeri yang lepas, maka calon-calon yang mempunyai satu potensi yang kekal, yang memenangi kursi-kursi, khususnya dalam gabungan-gabungan coalition tertentu, mereka berjaya akan mengekalkan kursi dalam pilihan raya yang akan datang ataupun sama-sama bertanding. Dan dengan faktor-faktor penentu ini, saya rasa dengan trend yang menunjukkan bahawa dominasi parti-parti politik besar dan dominasi UMNO dan pilihan yang lepas, berkemungkinan ia akan juga memberikan ruang tambahan kepada Datuk Hasni untuk mengekalkan kembali kursi itu dan seterusnya mengekalkan, sebab dia juga adalah calon menteri besar dan saya rasa peluang ini adalah satu peluang yang agak dominan sebenarnya. Jadi saya rasa ruang untuk mengekalkan ataupun ruang untuk menang itu mungkin besar, tetapi kita juga akan melihat sama ada faktor pengundian itu, jumlah undi yang mungkin lebih berbeza, tetapi dari segi keselesaan ataupun saya rasa dari segi pengundian, saya rasa mungkin beliau tidak dapat tidak menghadapi banyak masalah. Kerana kalau kita lihat, apabila kita cakap lokaliti faktor pengundi, kita juga akan melihat pada bagaimana prestasi semasa beliau memegang jawatan. Dan prestasi-prestasi ini dia ada dua jenis faktor indikator. Satu indikator berdasarkan negeri, satu indikator berdasarkan faktor-faktor apa yang dilakukan untuk rakyat tempatan. Dan dua faktor ini penting untuk menentukan prestasi beliau, khususnya apa yang telah dilakukan dalam negeri dalam sempena penjoh mereka dia memegang jawatan untuk apa-apa perkara-perkara yang dilakukan dalam aspek pembangunan, bantuan, berbentuk perkara-perkara, dan jalinan kerjasama yang dilakukan dengan negeri-negeri dan minta persekutuan juga penting untuk menentukan hala tuju politik negara pada kali ini. Dan faktor ini sebenarnya memberi kelebihan kepada beliau untuk mengekalkan kerusi tersebut. Dan apa yang menariknya, dengan adanya 5 penjuru ini, maka keterbukaan politik itu boleh dilihat. Dan ini menunjukkan berlakunya satu perkembangan demokrasi yang matang, tetapi ia mungkin boleh memberikan pelbagai variasi dalam bentuk pemilihan pengundi, tetapi dominasi itu masih lagi wujud. Dan saya akan menyaksikan sendiri juga sama ada dominasi pattern ini akan berada dalam keadaan negeri Johor, terutama dalam calon-calon menteri besar, calon-calon heavyweight. Dan salah satu calon heavyweight UMNO adalah bekas mantan atau MB, walaupun ada beberapa calon heavyweight lain. Dan saingannya juga boleh tahan. Juga dikatakan salah satu senator yang dipertandingkan untuk merebut jawatan dan memperbagaikan variasi-variasi pemilihan pengundi. Tetapi sudah tentu kita akan lihat sama dia berjaya atau tidak. Dan dari segi keselesaan, dari segi peluang adalah cerah, kerana jelas menunjukkan bahawa faktor dominasi politik ini masih lagi relevan. Dan sekiranya ia berlaku, maka kita akan lihat pattern ini berterusan di kawasan-kawasan dunia lain juga. Sebab apa? Dalam tempoh 4 tahun saja, negeri Johor sudah pun bertukar lebih kurang 3 menteri besar. Ini menggambarkan bahawasanya setiap mantan menteri besar itu kembali bertanding. Kita tidak lupa Datuk Sarudin Jamal, Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Hasni, dan juga kalau kita lihat ada nama-nama yang juga merupakan mantan menteri kabinet juga turut bertanding. Jadi ini mungkin merupakan salah satu daripada perkara yang disifatkan apakah ia digambarkan sebagai strategi parti untuk membawa nama-nama ini bagi menerajui kelaziman ataupun kemenangan parti. Cuma kalau kita analisis kembali strategi menjelang pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ini, kita sedia maklum di media sosial ketika ini hangat. Saya tidak mahu spesifikkan apa-apa kes, tetapi hangat tentang beberapa kes yang ditimbulkan kembali. Sama ada menyerang peribadi politik, sama ada menyerang isu-isu yang sedang dibicarakan di mahkamah, ataupun ada juga tindakan yang menyebarkan poster-poster yang dianggap sebagai keterlaluan kepada parti-parti politik yang lain. Apa pandangan doktor melihatkan kepada, selain daripada berkempen secara formal, secara kelaziman kita sedia maklum, kaedah-kaedah seperti ini untuk character assassination juga digambarkan sebagai satu kaedah politik yang sudah lama bertapak dalam negara kita. Saya pernah penulis, berbincang kali dalam ruangan forum, dalam ruangan media, malah jurnal akademik juga turut membincangkan faktor-faktor propaganda in politik sama dalam peringkat negara ataupun peringkat luar negara. Dan kita tidak boleh terlepas daripada perkara-perkara yang menjadi salah satu elemen politik yang telah menghantui atau kempen pilihan ataupun gerak saraf perang saraf strategi politik negara. Tetapi kita mahukan perubahan dalam konteks ini. Kerana elemen-elemen bentuk character assassination, elemen untuk menjatuhkan individu khususnya
dalam menyerang peribadi dan mengeluarkan lima-lima bentuk tomahan kejian adalah salah satu pada rencah politik yang telah berlaku dalam beberapa pilihan raya PAS, malahan daripada pilihan raya mula diperkenalkan. Tetapi ia harus melakukan perubahan. Perubahan itu harus berlaku. Dan ini adalah faktor utama yang kita rasa perlu diubah oleh masyarakat. Kerana walaupun masyarakat mempunyai satu hak mutlak untuk memberikan elemen kebebasan suara, menyuarakan tidak puas hatian dengan keadaan politik negara, tapi kita mahukan inovasi-inovasi politik itu. Apakah bentuk perancangan-perancangan masa hadapan, langkah-langkah susulan. Kerana apabila berlakunya satu perbincangan politik tanpa memberikan satu bentuk hala tuju baru, tanpa membentukkan salah satu panduan untuk bagaimana untuk negeri Johor contohnya, untuk melakukan perubahan dalam sektor belia, sektor ekonomi, sektor sukan, sektor agama, sektor perundangan, sektor komposisi itu, maka suara politik ataupun suara partisipasi politik itu lebih pada adunan-adunan berbentuk dengan elemen-elemen politik propaganda. Kita tidak berlari pada politik, tetapi perubahan perlu dilakukan daripada mereka yang berkempen, iaitu golongan-golongan ahli-ahli jentera parti. Dia ada beberapa layer sebenarnya. Dia layer pertama tu mungkin daripada segi mereka yang bertanding. Wakil-wakil, bakal-bakal wakil rakyat, bakal-bakal bertanding, mereka akan menunjukkan keterampilan peribadi. Tapi dia ada bahagian kedua, itu jentera-jentera yang melakukan gerak saraf politik. Perubahan harus berlaku dalam peringkat jentera ini. Apabila mereka mengutamakan memberikan pandangan, maka mereka harus memberikan satu bentuk political positif propaganda. Propaganda yang terbaik dan propaganda yang positif. Jadi mereka harus memberikan apakah sebenarnya yang boleh dilakukan dalam konteks-konteks itu. Dan perubahan itu harus disambut oleh pengguna-pengguna media sosial. Mereka boleh menghentam, mereka boleh melakukan perkembangan, mereka boleh merujuk kes-kes itu, tapi mereka harus memberikan perubahan-perubahan secara terperinci dan ia perlu disambut oleh ahli-ahli politik yang bertanding. Maka di situ kita akan membuka satu sinergi baru dalam politik negara. Kerana perkara ini penting, kerana kita punya hampir 6 juta pengundi muda baru. Dan dalam Johor kita ada 160-170 pengundi 18 automatik, lebih kurang 750,000 sekurang pengundi-pengundi yang dikatakan muda. Jadi kita mahukan supaya generasi muda negara apabila mereka memahami politik, propaganda politik itu adalah penterjemahan politik berasaskan inovasi, berasaskan pembentukan budaya politik yang positif. Ia bukan berbentuk baik sangat kena bercakap benda-benda, tapi ia harus berbentuk memberikan apakah yang perlu lakukan, apakah bentuk-bentuk yang dimahukan, kerana ia harus mencerminkan politik negara yang sebenarnya. Dan di sini saya rasa kita masih berlaku sedikit kekurangan, kelemahan, dan pengguna media sosial harus memainkan peranan, walaupun ia satu perkara yang mungkin sukar untuk diterima. Perubahan itu apabila orang bercakapkan tentang macam mana kita bercakap tentang pengurusan parking, pengurusan letak kereta di negeri Johor, pengurusan peraturan dalam bentuk federal, macam mana nak bercakap tentang isu lalu lintas, penghadang jalan raya di lebuh raya, macam mana kita nak bercakap tentang isu berhubung dengan isu alam sekitar, suasana di pantai, maka di sinilah kita akan memberikan sedikit motivasi dan memberikan satu bentuk demand kepada wakil-wakil rakyat itu untuk memberikan apakah bentuk yang mereka ingin lakukan. Daripada kita hanya cakap tentang isu-isu politik, isu-isu yang lebih sensasi, kerana ia akan memberikan ruang yang saya rasa penterjemahan yang salah kepada pengundi muda untuk mereka berpartisipasi dalam politik pada masa kini. Mereka berpartisipasi dalam pilihan raya negeri Johor dan pada masa akan datang. Sebelum kita terlupa, Doktor, di sebalik kita bercerita tentang undi muda ini, yang perlu diberi perhatian adalah undi pos. Ataupun undi awal itu juga, kerana kita sedia maklum ratusan ribu warga Johor yang bekerja di Singapura, kalau mereka ini mengundi sewaktu undi pos itu nanti, ia mungkin akan memberikan sedikit impak, kerana ada analisis yang melihatkan bagaimana mereka yang berada di Singapura untuk melihat perubahan yang berlaku di negeri Johor, khususnya kepada isu-isu tentang kos sara hidup, isu-isu tentang hubungan antara Singapura dan juga Johor, dan juga isu-isu tentang kebajikan mereka yang bekerja di negara Singapura. Jadi apakah undi yang sebegitu walaupun jumlahnya kecil tetapi ia boleh memberi makna yang besar dalam menentukan kepimpinan ataupun menentukan hala tuju untuk kemenangan parti nanti? Sudah tentu ia akan memberikan sedikit polarisasi ataupun sedikit perbezaan dari segi pengundian. Tetapi dengan memahami landscape politik negeri Johor dengan semangat bangsa Johor, penyatuan yang agak tinggi di kalangan masyarakat negeri Johor, maka sudah tentu mereka akan lebih tertarik pada calon-calon yang bertanding pada faktor-faktor lokaliti berbanding pada faktor-faktor yang bersifat nasional. Walaupun faktor nasional ini penting dalam mana-mana pilihan raya, tetapi di Johor ni penyatuan dia agak
Bukan agak berbeza. Bentuk penyatuan itu lebih dominan. Dan dominasi penyatuan ini juga akan memberikan satu perubahan. Dan apabila tidak ada satu gelombang dari peringkat nasional yang besar, maka ia akan lebih bentuk penyatuan pada peringkat negeri. Dan pada Pilihan Raya pada kali ini, penyatuan di peringkat nasional itu, maksudnya gelombang di peringkat nasional itu mungkin agak berkurangan. Dan saya rasa ia akan lebih kepada faktor-faktor elemen-elemen kenegerian, elemen-elemen berhubung kebajikan negeri, bagaimana rakyat-rakyat itu sama ada mereka seronok atau tidak dengan pentadbiran yang sedia ada. Dan bagaimana juga rakyat-rakyat yang bekerja di luar Johor itu akan membuatkan perbandingan sama ada mereka telah melihat dua cara satu faktor yang berubah, dan ia akan mungkin mempengaruhi minda-minda pengundi-pengundi yang Johor apabila mereka balik bercerita bagaimana pentadbiran, bagaimana pengurusan itu berlaku, sama ada wujud tak diskriminasi di tempat-tempat tertentu, sama ada wujud tak satu bentuk perkara yang boleh dipelajari oleh rakyat negeri Johor itu sendiri. Maka di sinilah dia sebenarnya akan memberikan satu bentuk timbal balik. Sama ada ia akan memberi satu bentuk yang positif ataupun elemen yang berbentuk negatif. Negatif itu maksud mungkin mempertikaikan pentadbiran dari segi regulasi dan sebagainya. Dan positif itu mungkin membawa balik faktor-faktor yang mungkin berlaku di sana, diskriminasi, perkara-perkara yang tidak sesuai relevan dengan budaya-budaya yang berlandaskan landscape majoriti penduduk Melayu Islam di negeri Johor. Maka ia akan memberikan satu maklum balas yang memberikan satu kelebihan kepada pengundian. Dan di sini saya rasa menarik untuk kita lihat, dan kalau kita boleh perincikan pecahan itu dari segi komposisi sokongan itu, maka ia akan memberikan satu lagi polarisasi baru dari segi undi-undi awal, undi-undi pos dan perkara-perkara yang berkaitan walaupun ia agak kecil tetapi boleh diperbincangkan secara strategi. Kerana dalam pilihan raya ni kita nak melihatkan konsep corak politik yang akan berlaku. Tentu kita tertarik apa yang akan berlaku selepas ini di peringkat persekutuan. Dan ramai yang akan melihat sama ada trend ini, corak ini akan sama atau akan berlaku perubahan yang ketara. Dan sudah tentu data muda ini dan data-data yang berkaitan akan menjadi data yang penting digunakan untuk parti, penganalisis dan pemerhati politik untuk melihat bagaimana ia bergerak seterusnya selepas ini. Okey, baik Doktor, kita nak beri laluan seketika untuk sahabat kita. Ada pelaporan yang akan disampaikan dari Benut yang seperti yang dimaklumkan tadi. Benut tadi kita dapat menyaksikan paparan visual yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni Mohamad telah pun hadir ke pusat penamaan calon lebih kurang sejam yang lalu. Jadi ini gambarannya apakah antara pengumuman yang akan dibawakan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, kalau belum ada isyarat daripada sahabat kita di sana, kita nak sambung kembali perbualan Doktor ya. Semasa pilihan raya umum pilihan raya umum yang tempoh hari 14, Pakatan Harapan memainkan sentimen menolak pimpinan terkini ataupun menolak kerajaan pada ketika itu, dan juga menggunakan sentimen yang berhormat Tun Dr. Mahathir. Malah ceramah juga pernah diadakan di negeri Johor dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita akan simpan seketika soalan itu. Kita nak terus saja ke Benut bersama dengan sahabat kita untuk melihat apakah antara pengumuman yang disampaikan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya DUN N53 Benut dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 4 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya DUN N53 Benut. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Isa bin Abi Hamid, masa 9.03 pagi, Parti Perikatan Nasional. Kedua, Iskandar Nur bin Ibrahim, 9.08 pagi, Pejuang. Ketiga, Hanif alias Ghazali bin Hosman, 9.13 pagi, dari Parti Keadilan Rakyat. Yang keempat, Hasni bin Muhammad, masa 9.16 pagi, dari Parti Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya DUN N53 Benut adalah seperti yang berikut
mengikut susunan dalam borang contoh kertas undi. Yang pertama, Iskandar Nur bin Ibrahim daripada Parti Pejuang. Kedua, Datuk Isa bin Abi Hamid dari Parti Perikatan Nasional. Yang ketiga, Hanif Ghazali Hosman dari Parti Keadilan Rakyat. Dan yang keempat, Hasni bin Muhammad daripada Parti Barisan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Mac 2022 iaitu pada hari Selasa, dan hari mengundi pada 12 Mac 2022 yakni pada hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang telah ditetapkan. Sila ambil perhatian bahawa kertas undi pos akan dikeluarkan pada tarikh, masa dan tempoh seperti yang berikut. Tarikh pada 1 Mac 2022 iaitu pada hari Selasa, masa 9 pagi, tempat di bilik gerakan Pejabat Daerah Pontian. Bilangan kumpulan pengeluaran ialah sebanyak 2 kumpulan. Tuan-tuan dan puan-puan dimaklumkan juga bahawa pada jam 11.30 pagi ini akan diadakan satu mesyuarat penyelarasan penamaan calon Pilihan Raya Negeri Johor N53 Benut bertempat di Dewan Seberguna ini. Dijemput ejen-ejen pilihan raya untuk hadir sama di dalam mesyuarat tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia pengumuman oleh Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan calon-calon tanpa sebarang penolakan untuk bertanding di kawasan Benut, dan kita sedia lihat dengan memakai baju berwarna biru Datuk Seri Hasni Muhammad berada di hadapan dan diumumkan pada ketika ini. Doktor, kita kembali untuk kita melihatkan kepada ini mungkin satu persoalan yang agak remote tetapi penting untuk kita gambarkan. Kalau berkaitan tentang pilihan raya ini, dia juga tertakluk kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor, dan sudah pastinya untuk sebarang pembubaran mendapat perkenan daripada Duli Yang Mulia Sultan Johor. Perkara dan juga isu berkenaan tentang hubungan baik antara ahli politik dan juga istana juga dilihat sebagai satu perkara yang akan disenangi oleh masyarakat dan pengundi. Apabila wakil rakyat itu mempunyai hubungan yang baik dengan istana dan disenangi oleh istana, maka ia juga akan disenangi oleh masyarakat dan juga rakyat. Itu mungkin kita akan gantung seketika persoalan itu. Kita akan jawab seketika nanti. Kita nak bersama dengan Shu untuk kita gambarkan apakah antara perkongsian daripada sahabat kita. Silakan Shu. Terima kasih Ismail. Kalau seketika tadi kita bersama dengan rakan penyampai Anas Makno di N53 Benut. Seterusnya sekarang ini kita ingin mendengar bagaimana sebenarnya pengumuman daripada pegawai pengurus SPR di N20 Semarang bersama dengan rakan penyampai Raihan Rahim. Jadi kita ingin terus saja bersama dengan Raihan. Silakan. Baik, terima kasih Syu di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bicara seketika bersama dengan saya Raihan Rahim. Ketika ini saya berada di Dewan Muafakat Air Hitam bagi penamaan calon bagi N20 dan Semarang. Sedikit info ingin saya kongsikan bersama dengan anda untuk Dewan Undangan Negeri Johor Semarang ini. Pada PRU ke-14 yang lalu, penyandang terdahulu merupakan Datuk Haji Samsul Bari mewakili Barisan Nasional dengan majoritinya 5,842 daripada keseluruhan 10,571 undian. Baik, menariknya untuk PRU ke-15 kali ini, 4 penjuru parti akan bertanding iaitu melibatkan Parti Barisan Nasional, PKR, Parti Keadilan Rakyat, Perikatan Nasional dan juga tambahan Parti Pejuang. Dilihat juga di belakang saya ini calon-calon yang bertanding iaitu penyandang terdahulu Datuk Haji Samsul Bari tiba dengan lengkap berbaju Melayu berwarna biru, manakala untuk calon-calon seterusnya iaitu untuk Pejuang Tanah Air Pejuang, calonnya Azlan Raju. Untuk calon Parti Keadilan Rakyat PKR iaitu calon Haryati Abu Nasir, beliau juga lengkap berbaju kurung berwarna putih dan memakai tudung melambangkan parti berkenaan. Selain itu untuk Perikatan Nasional PN, bersatu calonnya adalah Cik Syazani Abdul Hamid. Jadi anda boleh lihat di belakang saya ini keempat-empat calon sedang
mendengarkan taklimat daripada pegawai pengurus pusat mengundi untuk N20 Semarang, iaitu Encik Sufian Sulaiman. Keadaan cuaca di sini juga baik dan kita harapkan proses penamaan calon untuk seluruh negeri Johor hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Baik, saya kira itu saja laporan daripada saya, Raihan Rahim. Kembali kepada Syu dan juga Ismail di Angkasa Puri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Raihan dengan perkembangan terkini daripada N20 Don Semarang berkenaan dengan calon-calon yang sudah pun menghantar nama mereka. Seketika kita akan dapatkan lagi perkembangan lebih lanjut untuk don-don yang berlainan yang merupakan kerusi panas. Kita kembali bersama dengan Ismail. Silakan Ismail. Ya. Untuk kita gambarkan perkembangan terkini, ketika ini di beberapa kawasan sudah pun dilaksanakan taklimat-taklimat oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menentusahkan calon-calon yang diterima untuk bertanding di kawasan-kawasan tersebut. 56 kawasan kesemuanya. Jadi pengumuman itu akan menentukan sama ada apakah permohonan itu ditolak ataupun permohonan itu diterima bersandarkan kepada pengumuman yang dilakukan oleh Ketua SPR di kawasan masing-masing. Doktor, kembali bercakap tentang isu tadi yang mungkin agak remote, tetapi berkaitan tentang hubungan baik antara ahli politik dan juga istana. Ini adalah amat penting untuk kita melihat bagaimana disenangi oleh rakyat juga disenangi oleh istana. Jadi itu kedua-dua yang tidak boleh dipisahkan, ibarat berpisah tiada. Jadi apa pandangan doktor untuk membawa naratif dan juga gambaran ini sebagai satu komposisi ataupun satu naratif penerimaan yang baik untuk masyarakat dan juga pengundi? Saya rasa dalam negeri Johor ni ramai sedia maklum bahawa semangat kenegerian, faktor-faktor kebersamaan Sultan dengan institusi raja dengan rakyat Johor itu amat kuat. Dan antara saya ingat golongan-golongan diraja ataupun istana yang popular adalah di negeri Johor. Dan faktor-faktor ini penting sebenarnya untuk melihat sama ada ia juga dapat memberikan satu kelebihan kepada ahli-ahli politik yang dilihat mempunyai wakil yang baik, hubungan yang baik dan juga mempunyai satu bentuk keseiramaan dalam bentuk polisi dan penterjemahan faktor-faktor untuk ujian itu. Doktor, kelebihan tu kita nak simpan dulu. Saya nak tanya apa kelebihan yang dipunyai oleh ahli-ahli politik yang sedang menoleh ketika ini. Kita nak terus saja berikan gambaran di kawasan Sungai Balang untuk kita bawakan apakah antara pengumuman yang nak dikongsikan. Han Adlin, silakan. Baik, terima kasih Ismail. Untuk kita mengetahui siapakah yang bakal bertanding pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor bagi kawasan N16 Sungai Balang, kita ke pentas utama bersama-sama Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fairuz Surian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N16 Sungai Balang dengan ini memaklumkan telah menerima kertas nama calon daripada 4 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N16 Sungai Balang. Mereka telah mengumpulkan kertas-kertas penamaan calon mereka pada masa yang berikut. Pertama, Selamat bin Hakim, masa 9.03 pagi, Parti Barisan Nasional BN. Yang kedua, Zainuddin bin Sayudi, masa Nasional BN. Yang ketiga, Intan Adila Syafika binti Mustafa Kamal, Alliance Muhammad Haji, dan 15 pagi, Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang. Dan yang keempat, Abdullah bin Syahid, masa 9.22 pagi dari Parti Keadilan Rakyat PKR. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang sah yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri
adalah seperti berikut mengikut susunan dalam orang kertas undi. Yang pertama, Cikgu Abdullah dari Parti Keadilan Rakyat PKR. Yang kedua, Selamat bin Takim dari Parti Barisan Nasional PN. Yang ketiga, Dato' Haji Zahidin bin Saidi dari Parti Perikatan Nasional PN. Dan yang keempat, Intan Nalila Syafika dari Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Maka bagi maksud hari ini, hari ini awal akan diadakan pada 8 Mac. Baik, demikian tadi keputusan yang diumumkan secara rasmi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fairul Surian. Dan secara rasminya N16 Sungai Balang akan menyaksikan pertemuan antara 4 penjuru iaitu Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN, Parti Pejuang Tanah Air dan PKR. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Dewan Serbaguna Kampung Sarangbuaya. Proses penamaan calon N16 Sungai Balang. Saya Hana Adlina Sajun Ahmad, yang sahih hanya di RTM. Kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Okey. Terima kasih Hana Adlin di Sungai Balang. Doktor, ini kita saksikan male domination ni. 3 lelaki calonnya, seorang wanita. Apakah male domination ini masih lagi menjadi strategi politik ataupun masih lagi menjadi naratif politik yang tidak boleh dipecahkan sehingga kini? Saya rasa kalau setiap kali pilihan raya mereka akan bagi pecahan. Berapa banyak gabungan yang bagi calon wanita dan berapa ratus calon wanita. Sebenarnya ia satu perkara yang amat sihat. Tetapi dalam politik negara sebenarnya kita tidak boleh menumpukan kepada pecahan secara gender base ataupun dari segi perhubungan bagaimana sama calon perempuan calon lelaki lebih baik, kerana sebenarnya walaupun ia membawa pada perkembangan yang sihat dalam politik negara, tetapi kadang-kadang perbandingan itu akan memberi satu penterjemahan yang tidak adil. Seolah-olah ia memberikan satu gambaran bahawa calon-calon wanita kurang diberi perhatian. Dan kita lihat banyak juga ahli-ahli politik heavyweight daripada Johor yang memegang jawatan-jawatan portfolio tinggi adalah dari kalangan wanita. Maka perbandingan itu mungkin kurang tepat sebenarnya untuk dilakukan dalam pilihan raya, tapi ia penting demi untuk memberikan satu bentuk keseimbangan dalam politik negara. Tapi apa yang menarik dalam komposisi calon-calon, kita lihat banyakkan calon-calon adalah muka baru kan. Dan ini sejajar dengan parti-parti yang berlaku, termasuk saya rasa dan inilah satu kursi yang juga akan menjadi perhatian. Sama ada akan berlaku satu pertukaran kursi, sebab kursi ini adalah kursi yang dimiliki oleh pembangkang PKR, dan ia juga akan memberikan satu bentuk permatian dalam politik negara, kerana sama ada ia akan kekal, maka sama ada ia akan membawa perubahan, sama ada akan mengubah landscape dalam komposisi politik negara. Tetapi calon 3 lawan 1 tu saya rasa ia adalah satu perkara yang normal dalam pilihan raya. Tapi kita lihat calon-calon wanita ramai yang equal opportunity lah. Equal opportunity. Maka ia akan memberikan satu bentuk keseimbangan dan ia akan memberikan satu nafas baru dalam politik negara. Dan kita lihat banyak golongan-golongan, kalau kita lihat di media sosial, ramai juga golongan-golongan muda ni, tambah mungkin jantina, mereka membincangkan politik dengan lebih agresif, dengan banyak, dan ini juga memberikan ruang sebenarnya politik ni telah menarik perhatian pelbagai golongan. Doktor, kita nak berjeda sekitar untuk kita berikan laluan kepada Kempas. Ini kita gambarkan apakah kemungkinan ada calon wanita dan juga calon baru yang akan diberikan di Kempas atau diletakkan di Kempas, Syu, untuk di Kempas. Ya betul Ismail, N47 Kempas. Kita ingin terus saja bersama dengan rakan penyampai Nur Aziza Abdul Rahman untuk pengumuman daripada Pegawai Pengurus SPR pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Di N47 Kempas di Pusat Penamaan Calon di Dewan Kompleks Perumahan TNB Kempas. Kita terus ke Dewan Utama di Dewan ini, ke pentas utama untuk mendengar pengumuman daripada Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi N47 Kempas, Ibrahim Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pegawai Pengurus bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N47 Kempas, dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 7 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N47 Kempas. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka
pada masa yang berikut. Nur Faizal bin Abdullah 9:01 pagi daripada Parti Perikatan Nasional. Muhammad Azwan bin Abdul Rahman 9:09 pagi daripada Parti Bebas. Encik Muhammad Hambali bin Munadi 9:15 pagi daripada Parti Bebas. Ramli bin Buhani 9:18 pagi daripada Barisan Nasional. Sian binti Khamis alias Maharan 9:23 pagi daripada Parti Keadilan Rakyat. Nonekman bin Osman 9:29 pagi daripada Parti Perjuang Tanah Air. Muhammad Suhimi bin Rahman 9:35 pagi daripada Parti Bebas. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disimak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N47 Kempas adalah seperti yang berikut. Ramli Buhani daripada Parti Barisan Nasional. Cikgu Azwan bin Abdul Rahman daripada Parti Bebas. Muhammad Suhimi bin Rahman daripada Parti Bebas. Naqsiah Khamis daripada Parti Keadilan Rakyat. Nonekman bin Datuk Osman daripada Parti Perjuang Tanah Air. Tok Hambali daripada Parti Bebas. TPR Haji Nur Faizal bin Abdullah daripada Parti Perikatan Nasional. Bagi masa pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Mac 2022, Selasa. Dan hari mengundi pada 12 Mac 2022. Baik, kalau kita boleh rangkumkan seketika, di N47 Kempas terdapat pertandingan 7 penjuru di mana ini melibatkan parti daripada Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN, Parti Keadilan Rakyat PKR, Pejuang dan juga 3 calon bebas yang akan bertanding di N47 Kempas ini yang merupakan penyandangnya sebelum ini iaitu Datuk Osman, Allahyarham Datuk Osman Sapian yang merupakan mantan Menteri Besar yang meninggal pada 21 Disember 2021. Seketika nanti kita akan ulas sikit sebanyak bagaimana sebenarnya relevannya untuk meletakkan calon-calon 7 penjuru di kawasan N47 Kempas ini bersama dengan Ismail dan juga tetamu yang kita bawakan di studio pada pagi ini. Pastinya ada banyak kupasan menarik, Ismail dan silakan. Kita rasanya dah dapat isyarat nak ke Gambir sebenarnya, sebab di Gambir ini satu kawasan yang diberikan tumpuan dan juga perhatian juga kerana yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak mengekalkan pertaruhannya untuk bertanding di Gambir. Namun begitu, Perikatan Nasional meletakkan Muhammad Solihan Jamdi untuk mempertahankan kerusi Perikatan Nasional di situ. Jadi apakah akan berjaya untuk mengekalkan track record yang ditinggalkan oleh yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin? Dan di Gambir ini kita nak juga menyaksikan, kalau tadi di Kempas 7 calon, 7 penjuru, Doktor. Oh, ini antara yang terbanyak yang kita saksikan sepanjang pengumuman tadi. Bebas pun nampaknya melihat Kempas ini sebagai tempat untuk mereka bertapak dan juga untuk mendapatkan sokongan. Jadi bagaimana penilaian Doktor berkenaan di Kempas 7 penjuru? Dalam mana-mana pilihan sudah tentu kursi ini akan dikursi tumpuan kerana jumlah calon yang banyak. Kerana 7 penjuru itu satu benda yang saya rasa agak janggal ataupun jarang berlaku dalam mana-mana pilihan raya negeri.
Dan 3 calon bebas ini saya rasa menunjukkan bahawa politik negara matang, politik negara membawa satu perubahan dan mungkin faktor-faktor mereka ni dorong oleh semangat-semangat lokaliti di mana mereka rasa mereka boleh memberikan perubahan pada faktor-faktor setempat dan mereka mahir dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kawasan itu, dalam DUN itu sendiri. Dan sudah itu ni memberi buka ruang. Dan faktor kedua yang membuatkan saya rasa calon itu ramai adalah kerana ialah satu kursi yang pernah disandang oleh seorang tokoh pilihan raya yang berada di situ. Maka berkemungkinan mereka melihat sebagai satu kekosongan, vacuum untuk mengisi kawasan tersebut dan membuka ruang untuk partisipasi dalam politik. Dan kita lihat juga ada faktor untuk meletakkan anak bekas mereka yang telah calon arwah yang telah memenangi pada pilihan lepas. Jadi juga satu faktor yang menarik untuk dibincangkan. Dan faktor yang untuk menarik dibincangkan adalah kemampuan untuk perubahan-perubahan kursi dengan berbentuk satu dominasi politik baru dengan parti-parti seperti sama ada UMNO berjaya untuk mengekalkan momentum pada pilihan negeri Melaka dan seterusnya mengatasi kursi-kursi dan meninggi kursi-kursi yang telah hilang sebelum ini. Okey, Doktor, nampaknya Doktor pun dah tahu dah ada isyarat kita nak bersama dengan penyampai kita. Shu, ada laporan oleh sahabat-sahabat kita di kawasan yang kita nak bersama sekali lagi Syazwani Samsu dengan perkembangan terkini dari N09 Gambir untuk perkembangan terkini pengumuman bagi calon-calon yang disahkan bertanding oleh pegawai pengurus SPR bersama dengan rakan penyampai Syazwani Samsu yang pastinya akan berkongsi kita berkenaan dengan siapakah calon-calon yang dipertandingkan, adakah 7 penjuru juga di sana, bagaimana? Jadi kita terus macam saja bersama dengan rakan penyampai Syazwani, silakan. Baik, terima kasih. Dan untuk pengetahuan, tepat 10.30 pagi tadi, pengumuman calon yang akan bertanding bagi kerusi N09 Gambir telah pun berlangsung. Dan seperti yang dijangkakan, untuk N09 Gambir ini menyaksikan pertandingan antara 4 penjuru, iaitu antara Parti Barisan Nasional yang diwakili oleh Syarizan Jani, Parti Perikatan Nasional Muhammad Solihan Badri, Parti Keadilan Rakyat Naim Jusri dan Parti Pejuang Suraya Sulaiman. Dan saudara, secara keseluruhannya di Gambir ini seramai 30,200 pengundi dan julung kalinya untuk PRU kali ini seramai 6,000 pengundi yang terdiri daripada remaja berusia 18 tahun dibenarkan untuk mengundi. Dan untuk berbeza dengan pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini, untuk PRU Johor menyaksikan sedikit kelonggaran dari aspek SOP sepanjang berkempen, di mana penganjuran ceramah secara fizikal dibenarkan namun hanya boleh dilakukan di pejabat parti dan bilik gerakan parti yang rasmi dengan jumlah kehadiran tidak melebihi 100 orang. Dan hanya dibenarkan sehingga 11.59 minit malam. Baik, saya kira untuk itu sahaja perkembangan dari Dewan Serbaguna Bukit Gambir ini. Kita kembali kepada Shu di Angkasa Puri. Ya, baik. Terima kasih Syazwani Samsu dengan perkembangan terkini yang telah pun dibawakan di N09 Gambir, di mana pertembungan 4 penjuru antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PKR dan juga Pejuang. Itu dia yang dapat kami rangkumkan setakat ini di N09 Gambir. Seterusnya kami juga ingin bawa anda saksikan situasi semasa ataupun terkini di N20 Semarang bersama dengan rakan penyampai Raihan Rahim yang telah pun bersedia di sana untuk perkongsiannya. Silakan Raihan dengan perkongsiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shu. Baik, untuk seketika kita akan terus ke pengumuman penamaan calon bersama dengan Pegawai Pengurus Pusat Mengundi N20 Semarang, Encik Sufian Sulaiman.
Okey, baik, itu dia kami cuba dapatkan untuk anda berkenaan dengan siapakah calon-calon yang bertanding di N20 Semarang daripada Raihan Rahim seketika tadi. Itu setakat ini yang kami boleh bawakan kepada anda. Selepas ini kami ingin cuba dapatkan lebih banyak lagi perkembangan terkini dan juga semasa terutamanya pengumuman yang bersangkut paut berkenaan dengan calon-calon yang disahkan bertanding terutamanya di kawasan-kawasan panas di 56 DUN bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 pada kali ini. Pastinya tumpuan memang akan terarah kepada 7 penjuru di N47 Kempas yang akan kita kupas seketika nanti bagaimana sebenarnya calon-calon ini boleh meletakkan diri mereka sebagai antara calon yang berpotensi untuk menang di bahagian tersebut. Jadi kita ingin terus saja bersama dengan Anas di N53 Benut untuk perkongsian terkini daripada sana. Silakan Anas. Terima kasih. Lintas langsung ini kami bawakan sejurus selepas pengumuman senarai calon yang akan bertanding bagi merebut kerusi N53 DUN Benut. Dan sebenarnya kami nak bawakan perkongsian hasil kelancaran proses pada pagi ini 9 hingga 10 pagi tadi khususnya. Difahamkan semua berjaya mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Syafiq Taib. Tuan, terima kasih sudi meluangkan masa. Tunggu lama juga ni. Terima kasih. Tuan, kita boleh kongsikan hari ini penugasan di IPD Pontian sendiri berapa ramai untuk hari penamaan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk makluman semua, pihak polis IPD Pontian telah menjalankan tugas pada hari penamaan calon pada hari ini. Seramai keseluruhannya 198 orang. Di berapa pusat? Di 4 DUN yang telah ditetapkan tadi. Setakat pukul sekarang ni dalam pukul 11 ni ada laporan mengenai yang pelanggaran SOP. Syukur Alhamdulillah, setakat ni pihak polis masih belum menerima apa-apa sebarang laporan berkaitan pelanggaran SOP PRN ni. Okey Tuan, kita hari ini dah bermula kempen bagi calon-calon yang bertanding. Pihak polis khususnya IPD Pontian bagaimana? Ada pemantauan berterusan untuk ni dan juga nasihat kepada mereka yang bertanding? Ya, untuk makluman pihak polis IPD Pontian telah diatur gerakan untuk memantau keseluruhan perjalanan pilihan raya PRN bagi ke-4 DUN yang di daerah Pontian ini. Kita beri tumpuan ke semua kawasan lah. Tidak ada kawasan yang tertentu kita anggap panas ke tidak, semua sama. Kita akan aturkan. Ada tempat yang ada macam kempen-kempen tu dah ada yang dapatkan permit ke? Setakat ni kita belum lagi menerima sebarang permohonan. Saya nasihatkan kepada semua jentera calon-calon yang bertanding untuk membuat permohonan permit kepada pihak polis lah, kiranya untuk mengadakan diorang punya ceramah, kempen dan sebagainya. Paling mencabar pastinya masa hari mengundi nanti, berapa ramai keanggotaan untuk masa 12 Mac? Ya, kita akan cabaran yang penting yang tarikh tersebut lah pada hari mengundi. Kita akan dapat bantuan lagi lah. Pihak Bukit Aman akan mengaturkan bantuan penugasan anggota kepada kita. Baik Tuan, terima kasih sudi meluangkan masa dan berkongsi sedikit maklumat mengenai penugasan polis khususnya di IPD Pontian. Untuk itu kembali semula kepada rakan di Agasa Polis. Okey, baik. Terima kasih Anas Madno dari N53 Benut dengan perkongsian terkini situasi semasa yang berlaku di sana. Seterusnya, susulan daripada pengumuman secara rasmi calon-calon yang sudah pun diumumkan oleh pegawai pengurus SPR di kawasan-kawasan panas yang telah pun kami kongsikan, kita ingin mendapatkan sedikit reaksi awal daripada seorang tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, iaitu Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dr. Nazri, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya.
Doktor, mungkin kita nak minta sedikit reaksi awal daripada doktor, terutamanya di kawasan DUN N47 Kempas, di mana baru saja diumumkan pertemuan 7 penjuru antara calon-calon yang akan bertanding di sana. Jadi sedikit reaksi awal daripada Dr. Nazis berkenaan dengan situasi ini. Saya fikir ia tidak unik kepada Kempas saja sebenarnya. Kerana kita lihat pada PRU Johor ataupun Pilihan Raya Umum Negeri Johor pada kali ini, hampir semua kawasan majoritinya ada 4 penjuru dan ke atas. Dan sejak Pilihan Raya Umum 2018 dan kemudian berlaku pertukaran kerajaan pada tahun 2020, ada pecahan parti yang berbagailah dengan penumbuhan parti muda, pejuang, kemudian yang terlebih awal warisan yang juga bertanding di Johor. Jadi di situ kita nampak memang pertandingan pelbagai penjuru tu banyak, dan malah biasalah bila dalam politik kepartian ni kadang-kadang mungkin nama tak dicalonkan akan bertanding atas tiket bebas dan sebagainya. Jadi itu yang menjelaskan ada beberapa kawasan yang jumlah persaingan tu banyak, 4 dan ke atas, bagaimana di Kempas dikabarkan ada 7 tadi. Bagaimana pula dengan kawasan N09 Gambir? Ialah sebelum ini penyandangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan tidak akan bertanding, tapi wakil-wakilnya adalah 4 penjuru di sini, iaitu BN, PN, PKR dan juga Pejuang. Bagaimana doktor melihat situasi ini apabila orang kata satu figura yang relevan di satu kawasan DUN itu tidak bertanding lagi? Bagaimana sebenarnya potensi untuk calon-calon lain memenangi kerusi tersebut? Okey, kerusi yang dimenangi oleh Bersatu melalui PKR yang sebenarnya melalui Pakatan Harapan, tapi kerana tahun 2018 itu Pakatan Harapan belum lagi dapat didaftarkan secara rasmi. Jadi semua dalam Pakatan Harapan ketika itu menggunakan logo ataupun bendera PKR untuk bertanding. Dan kebanyakan kerusi yang diberikan kepada Bersatu ketika itu adalah kerusi majoriti Melayu ataupun kerusi campuran yang lebih Melayu, kan? Kebanyakan yang dimenangi oleh Bersatu ketika itu adalah kawasan campuran yang lebih kepada Melayu. Makna kata undi minoriti Cina sangat penting. Jadi mungkin ada 2 pandangan di sinilah, kan, kerana satu dalam melihat kemampuan PBBM pada hari ini atas nama Perikatan Nasional dengan kerjasama bersama gerakan dan juga PAS dapat menarik undi bukan Melayu, yang pertama. Dan yang kedua pula dinamika juga politik Melayu lewat ini yang semakin terpecah dengan penumbuhan pejuang dan sebagainya. Dan perspektif yang kedua pula sebagaimana yang dimaklumkan sendirilah daripada versi rasmi Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau nak fokuskan kepada parti itu sendiri, khasnya persaingan di peringkat nasional. Ya. Dan kalau kita boleh berikan juga sedikit tumpuan ke arah N07 Bukit Kepong, di mana penyandang merupakan Datuk Dr. Saifuddin Jamal. Di situ juga diletakkan seorang calon daripada parti muda. Ialah kita dapat saksikan muda ni antara parti yang baru bertanding, terutamanya apabila PRU Dewan Negeri Johor. Bagaimana doktor mungkin boleh berikan sedikit reaksi awal bagaimana parti muda ini juga boleh memainkan peranan apabila mereka meletak calon mereka di salah satu kerusi panas, iaitu N07 Bukit Kepong ini? Okey, itulah sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kan. Pesta demokrasi diraikan dan kemunculan parti-parti baru yang pelbagai, kan, khasnya sejak PRU 2018 dan juga pertukaran kerajaan pada tahun 2020 dulu, kan. Kawasan panas seringkali ditarifkan sebagai kawasan yang mempunyai majoriti yang begitu kecil, kan. Jadi sebarang perubahan trend, kan, di kalangan pengundi dan sebagainya boleh menyebabkan pertukaran calon ataupun pemenangnya nanti. Dan kadang-kadang ada yang mendefinisikan sebagai jumlah undi bawah 500 ataupun bawah 1000. Makna kata calon yang menang tu pun sebenarnya tidaklah cukup popular, kan. Jadi bila timbul pilihan raya yang akan datang, kan, chances untuk peluang untuk
untuk dapatkan kerusi itu tinggi di kalangan parti-parti yang bertanding, khasnya yang berakar umbi, dan yang kedua yang mempunyai pakatan pada hari ini kan. Kalau bebas ataupun berdiri sendiri, peluang tu mungkin kurang, melainkan kalau kita bandingkan contoh dengan calon bebas yang menang dalam PRN Sabah, ada 3 orang lebih kurang tahun 2020 dulu, mereka merupakan satu pemimpin lama. Mereka dah ada jaringan personal yang mendalam berakar umbi di kalangan rakyat. Jadi walaupun parti yang sama tidak mencalonkan mereka, mereka mencalonkan diri sebagai calon bebas dan dapat menang. Kan? Dapat menang. So itu antara variasi yang ada. Tapi kalau kita nak pakai di Johor ni agak sukar juga, kerana dinamika dengan trend pengundian, budaya politik orang Johor berbeza dengan orang Sabah sebenarnya. Betul. Jadi terima kasih Dr. Nazri kerana sudi memberikan reaksi awal bersama dengan kami hari ini berkenaan dengan calon-calon di kursi panas bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Terima kasih Dr. Nazri bersama kita pada pagi ini atas perkongsian dan juga reaksi awal berkenaan apa yang kita kongsi pada pagi ini. Mungkin untuk perbincangan ataupun diskusi lebih lanjut lagi dan mendalam, kita sekali lagi bersama Ismail dan juga Dr. Nirwandi, silakan. Okey, terima kasih Syu. Sebenarnya kita faham Dr. Nazri tadi menjurus juga dan juga mengarah kepada proses penamaan calon. Doktor, kita sedia maklum dalam perihal undang-undang pilihan raya ataupun akta pilihan raya ini ada beberapa perkara yang perlu difahami, daripada sekecil-kecil kad pengenalan pun perlu dibawa, dokumen-dokumen yang penting juga perlu dibawa sehinggalah boleh menggagalkan pencalonan itu ataupun ditolak pencalonan itu. Kerana pernah terjadi dan pernah juga terjadi kes-kes mahkamah yang melibatkan bantahan apabila keputusan dibuat pilihan raya dan juga keputusan diumumkan, ada beberapa isu teknikal yang menjadi faktor kekalahan kepada seseorang calon. Jadi dalam perihal ini, bagaimana doktor melihat ini penting kerana bukan hanya kemenangan melalui undian, tetapi kemenangan melalui faktor teknikal ini juga pernah berlaku dan kalau tidak diberi perhatian akan menjadi amaran kepada calon-calon. Saya rasa apa yang telah berlaku telah menjadi satu perkara yang penting, checklist yang penting dalam bentuk sekretariat mereka yang menguruskan perjalanan parti. Ya. Dan tentu di dalam setiap wakil-wakil politik dalam setiap jenjang parti ada perwakilan-perwakilan atau wakil-wakil yang melihat pada isu-isu teknikal. Administratif belakang political campaign adalah satu aspek yang penting dalam gerak saraf, dalam political propaganda, dalam kempen politik. Ya. Maka di sinilah kekuatan jentera itu diukur. Disebabkan itulah apabila berlaku permasalahan teknikal, sebenarnya ia adalah refleksi kepada kesediaan parti itu sendiri. Dan perkara ini walaupun nampak kecil seperti mana dikatakan, tapi ia baik untuk diutarakan dalam perbincangan kerana ia menjurus kepada satu imej refleksi parti tersebut. Kan dalam satu kelompok masyarakat yang makin moden, khusus dalam elemen media sosial, masyarakat menilai kemampuan ahli politik itu daripada segi variable ataupun metrik, daripada segi bentuk yang lebih luas. Ya. Kalau dulu kita tengok parti, kita tengok orang, wakil, calon, watak, tapi pada hari ini mereka melihat daripada sudut yang lebih luas. Sama ada peribadi, kemampuan, pendidikan, personality, malah sampai sosial media pun dikaji. Dan di sinilah sebenarnya memberikan ruang tambahan kepada kematangan ahli-ahli politik yang penting. Kemampuan jentera-jentera mentadbir urus komposisi politik yang baik dan tentu ia memberikan sebagai satu benda yang bagus untuk perkembangan politik negara. Dan dengan elemen-elemen SPR yang tambah baikan oleh setiap penanya, saya rasa perkara-perkara ini telah menjadi satu domain utama dalam elemen-elemen berhubung dengan isu-isu pilihan raya, termasuk pilihan negeri. Dan saya rasa benda ini telah diberikan perhatian dan seterusnya ia memberikan satu perkara yang baik untuk dipelajari oleh masyarakat awam dan juga satu penilaian yang baik awal kesediaan. Kalau kita lihat mereka telah diberikan garis panduan, tidak boleh sampai lewat masa yang berikan dengan satu susunan penghantar borang yang dibangunkan oleh SPR. Dan sebenarnya perkara ini sebenarnya juga boleh digunakan oleh masyarakat awam untuk menilai ketekunan jentera itu dan ketekunan ahli politik itu, sama ada mereka ni bersungguh-sungguh ataupun mereka satu ahli politik yang punya elemen-elemen peribadi yang baik dan melihat pada perkara-perkara seperti itu. Dan ini refleksi parti secara keseluruhan. Okey. Baik, Doktor, kita juga nak bersama dengan sahabat kita, Prof. Dr. Muhammad Azizuddin. Sekali lagi kita bersama dengan beliau dapat dalam kesempatan ini walaupun secara panggilan video. Assalamualaikum, apa khabar Prof. Dr.? Baik, Alhamdulillah.
Okey. Doktor, saya sedang bersama dengan sahabat kita juga, Dr. Nirwandi, untuk kita membincangkan analisis kepada calon sudah kita lakukan, analisis kepada perjalanan parti-parti politik juga sudah kita lakukan, malah apakah jangkaan yang akan berlaku kepada penerimaan pengundi juga sudah kita lunaskan juga bersama dengan Dr. Taufik seketika tadi. Cumanya kita tidak lagi sentuh berkenaan tentang isu pematuhan kepada Akta Pilihan Raya dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya. Bermulanya diumumkan calon-calon untuk penamaan calon pada hari ini, maka tujuan kempen sudah bermula untuk setiap calon dan juga parti. Kalau dahulu kita melihat di beberapa siri pilihan raya Dewan Undangan Negeri, ada berlaku isu-isu tentang kesalahan yang melanggar seksyen ataupun kesalahan 8 ataupun 9 berkenaan perjamuan, sogokan wang dan sebagainya ada dilaporkan. Apa pandangan Prof. Doktor berkenaan tentang di sebalik isu SOP kesihatan, isu larangan dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya perlu diberikan perhatian kepada parti dan calon bertanding? Prof. Ya, saya rasa memang kalau kita lihat sebelum-sebelum ini pun penguatkuasaan terhadap Akta Kesalahan Pilihan Raya memang dilaksanakan kan, dan memang pernah berlaku sebelum ini pun kan, bila ada kesalahan dilakukan yang menyebabkan kepada diadakan pilihan raya kecil ataupun pilihan raya semula lah kepada kawasan-kawasan tersebut kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa parti politik kan sedar tentang ni cuma dalam konteks pilihan raya di negeri Johor ni banyak parti-parti baru dan mereka mungkin walaupun biasalah dengan dah perlu tahu tentang Akta Kesalahan Pilihan Raya ini, tapi mereka juga perlu teliti dan perlu pastikan supaya tidak ada penyalahgunaan terutamanya dalam konteks berkempen macam disebutkan oleh Ismail tadi lah tak boleh jamu makanan kan, beri hadiah dan penggunaan wang contohnya kan, politik wang juga tidak dibenarkan kan. Jadi sekiranya didapati kesalahan itu dilakukan, jadi yang penting sekarang ni kalau kita lihat dalam konteks SPR memang tidak ada satu kuasa untuk menguatkuasakan akta ini. Yang penting sebenarnya polis polis yang boleh memantau dan pastikan sekiranya adanya berlaku kesalahan ini, dan polis juga boleh membawa ke tengah lah mungkin proses tuduhan contohnya tidak berlakunya kesalahan pilihan raya ini, ataupun parti lawan boleh juga mengemukakan sekiranya mereka ada bukti kesalahan dilakukan oleh calon dan juga parti So dalam konteks ini saya rasa ada seimbang dan imbang lah dalam pelbagai pihak. Dan yang paling penting sebenarnya pematuhan pematuhan kepada proses pilihan raya supaya pilihan raya ini dilihat adil dan bebas kan, dan tidak ada unsur-unsur yang boleh mengganggu-gugat dan menyebabkan legitimasi kepada parti politik dan juga calon itu dipertikaikan di kemudian hari lah. Jadi itu yang kita nakkan pilihan raya kali ini, pilihan raya bersih dan adil, dan rakyat pun selesa untuk mengundi dan memilih calon yang mereka pilih. Prof, kita juga tidak boleh lari apabila digambarkan sebagai perayaan seperti pilihan raya ini, ia memerlukan kempen secara fizikal, face to face, bertemu dan juga bersemuka. Namun disebabkan oleh SOP yang ketat dan juga yang diberikan satu perkara-perkara pembaruan dalam SOP, maka ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap parti dan juga calon bertanding. Dalam perihal ini, Majlis Pemilihan Negara juga ada menggesa dan juga meminta supaya dilonggarkan sedikit syarat tersebut. Namun apakah respon Prof untuk melihat kalau kempen secara berfizikal itu tidak dilaksanakan seperti sebelum ini, maka kemeriahan ataupun penerimaan pengundi ataupun turnout voters itu juga tidak akan seperti sebelumnya, Prof? Ya, kalau kita lihat, saya rasa pilihan raya negeri yang paling ketat saya rasa di Melaka, yang mana saya tinjau sendiri di Melaka, dan memang agak tidak selesa sebagai pemerhati pun tidak selesa sebab dibimbangi, sebab maksudnya pihak penguatkuasa macam polis kan memantau dengan secara yang agak tegas lah kempen dan sebagainya, dan ini menyebabkan semua parti merasa tidak selesa dan mengharapkan ada perubahan kepada SOP lah. Dan kali ini MKN mengambil kira rintihan daripada parti politik ini dan mereka melonggarkan tapi macam mana pun SOP yang dikenakan masih lagi ada lah, penjarakan sosial masih perlu dilakukan, ceramah boleh dilakukan tapi jumlah yang tidak besar, kecil kan. Dan saya rasa melihat pada trend masa kini dan juga akan datang, saya rasa memang media sosial akan digunakan sebagai media utama lah. Jadi saya rasa memang dalam perayaan negeri Johor ni yang mana kita tahu majoriti penduduknya berada dalam kawasan bandar jadi saya rasa kempen melalui sosial media akan lebih agresif lah, dan oleh kerana kemeriahan kali ini kita lihat
banyak parti yang bertanding kan. Jadi saya rasa mungkin agak berbezalah suasana kempen di Johor ni berbanding yang di Melaka. Yang mana Johor ni lebih meriah dan dia akan cuma inilah kita tahu bahawa kesan COVID itu masih ada dan meningkat dalam negara, jadi diharapkan ia tidak membimbangkan merisaukan khususnya pengundi lah untuk balik mengundi dan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia lah mengundi dalam pilihan raya negeri ini. Jadi SOP ada tapi dilonggar sedikit, tapi masih lagi dalam konteks saya rasa parti politik selesa lah dengan keadaan ataupun kebenaran SOP yang sedikit longgar yang diberikan oleh MKN ini. Okey, Prof turun ke Johor ke nanti? InsyaAllah, kalau ada kesempatan saya turun. Dari Melaka ke Johor. Tahniah, Prof. Okey, terima kasih. Itu dia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Pusat Pengajaran Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UM. Terima kasih, Prof, bersama dengan kami pada pagi ini. Shu, ada perkongsian nak dibawakan bersama dengan sahabat pelapor kita di lokasi? Ya, ada Ismail. Kita ingin bawa anda semua untuk ke N41 Puteri Wangsa bersama dengan Erwin Zaid untuk perkongsian terkini dan juga pengumuman calon-calon yang diumumkan oleh pegawai pengurus SPR menerusi panggilan suara kita pada pagi ini. Hello, Erwin. Hello, Syahida. Okey, silakan dengan perkongsiannya. Baik, terima kasih, Syahida. Saya masih lagi berada di Dewan Raya Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor, di mana proses penamaan calon baru sahaja berjalan sebentar tadi pada pukul 11.40 pagi. Dan Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa menyaksikan pertembungan 6 penjuru antara Barisan Nasional Dian, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Perikatan Nasional Dian, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Parti Bangsa Malaysia PDIM serta seorang calon bebas. Perhatian tertentu akan tertumpu pada Parti Muda yang memilih calon berumur 27 tahun bagi merebut kursi Dewan Negeri itu. Dan pengumuman dibuat Suruhanjaya Pilihan Raya menyaksikan Muda diwakili Amira Aisyah Abdul Aziz. Sementara BN diwakili calon daripada MCA Eng Yu Ain, PDIM diwakili Ahli Parlimen Tebrau di Bencong, Pejuang diwakili teknologis Dr. Khairul Anwar Razali dan calon bebas Azrin Adam. Proses penamaan berlangsung dengan lancar tanpa sebarang insiden dan provokasi berlaku. Dan penamaan diumumkan penolong pegawai pengurus Bah Pilihan Raya Cik Zainul Abidin. Pada sekian saja laporan saya dari Johor Bahru, kembali semula ke Syahida. Okey, baik. Terima kasih Erwin dengan perkembangan ataupun perkongsian daripada N41 Puteri Wangsa yang ringkas dan padat. Seketika tadi kita ada 7 penjuru di N47 Kempas. Seterusnya kita ada di N41 Puteri Wangsa iaitu 6 penjuru. Kita juga ingin bawa lagi pengumuman yang seterusnya daripada N49 Kota Iskandar bersama dengan rakan penyampai kita di sana untuk kita sama-sama menyaksikan ataupun sama-sama kita saksikan pengumuman siapakah calon bertanding di N49 Kota Iskandar. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N49 Kota Iskandar dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 5 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Dewan Negeri N49 Kota Iskandar. Mereka telah mengumpulkan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Zaini bin Abu Bakar masa 9.6 pagi daripada Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Kedua, Samsudin bin Ismail masa 9.9 pagi daripada Parti Perikatan Nasional PN. Ketiga, Arangkan Nal anak lelaki Raju masa 9.12 pagi daripada Parti Sosialis Malaysia PSN. Keempat, Panda bin Ahmad masa 9.15 pagi daripada Parti Barisan Nasional BN. Kelima, Zulkifli bin Ahmad masa 9.18 pagi daripada Parti Pakatan Harapan PH. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya.
Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Dewan Negeri N49 Kota Iskandar adalah seperti berikut. Pertama, Pandak bin Ahmad daripada Parti Barisan Nasional BN. Kedua, Samsudin bin Ismail daripada Parti Perikatan Nasional PN. Ketiga, Dr. Haji Zani bin Haji Abu Bakar Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Keempat, SR Haji Zulkifli bin Ahmad daripada Parti Pakatan Harapan PH. Lima, Ara daripada Parti Sosialis Malaysia PSN. Bagi maksud pilihan raya ini, Okey, itu dah kami bawa kepada anda antara pengumuman terkini oleh Pegawai Pengurus SPR di N49 Kota Iskandar yang menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara Parti Pejuang, Perikatan Nasional PN, Parti Sosialis Malaysia PSM, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ini setakat ini perkongsian ataupun perkembangan terkini yang kami boleh bawakan untuk anda. Sekiranya nanti kita akan cuba bawakan lagi daripada don-don lain yang merupakan juga kerusi panas yang kami boleh kongsikan kepada anda. Jadi saya rasa eloklah untuk kita memberikan sedikit gambaran ataupun diskusi dengan lebih mendalam ataupun lebih panjang lagi bersama dengan Ismail dan juga tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini. Silakan. Okey. Syu, berlarutan dan juga berlanjutan daripada Puteri Wangsa itu, Doktor. Ini sebenarnya nak buat prediction ataupun jangkaan pun masih terlalu awal kerana muda juga turut meletakkan calonnya. Parti-parti yang baru bertanding juga meletakkan calonnya. Cuma kita tak boleh lupa kepada penguasaan kepada parti yang sedia ada memenangi di kawasan tersebut. Jadi apakah ini merupakan ancaman kepada parti yang sudah status quo-nya biasa memenangi kawasan itu dengan ancaman-ancaman ataupun kehadiran parti-parti baru? Jadi kalau kita lihat komposisi calon seperti Puteri Wangsa, kursi selamat yang dimenangi oleh pembangkang dengan majoriti saya rasa berbelas ribu. Ya. Jadi dengan satu bentuk corak politik yang berlaku dalam Melaka, maka kursi ini akan menjadi perhatian. Sama ada akan berlaku perubahan kursi itu dimenangi oleh parti-parti komponen-komponen yang bersama dengan kerajaan pada ini dan juga parti-parti yang sedia ada. Dan dengan wujudnya parti-parti baru ni sebenarnya ia buka satu politik demokrasi matang. Dan mungkin atau tidak parti-parti baru ini boleh memberikan impak sekiranya jumlah yang keluar mengundi itu tinggi, kemungkinan mereka boleh memberikan impak. Tapi sekiranya masih lagi dalam keadaan jajaran yang sama dengan satu bentuk dominasi dengan ahli politik, penyokong-penyokong politik daripada gabungan-gabungan yang dominan PH, BN dan PN, BH, BN dan PH, maka dia masih lagi akan bergerak dalam komposisi yang sama. Dan sebenarnya ini yang kita ingin lihat. Kita ingin lihat sama ada akan berlaku satu perubahan berdasarkan faktor-faktor yang dominan itu ataupun akan berlaku satu bentuk pencurian undi ataupun satu bentuk perubahan undi dalam parti-parti muda yang parti-parti baru muda pejuang. Kita ada Parti Sosialis, kita ada Parti Bangsa Malaysia, walaupun bukan dalam tempat yang sama di Puteri Wangsa, tapi secara scatterednya mereka berada di tempat-tempat yang tertentu dalam pilihan raya negeri Johor. Dan ini yang ingin kita lihat. Tetapi secara realistiknya ia mungkin akan lagi dikuasai oleh parti-parti yang mendominasi dan monopoli status quo politik. Dan dalam konteks ini kita bercakap tentang dua komponen utama, iaitu di antara Pakatan Harapan, di antara BN dan sama ada PN mampu untuk mengimbangi kembali kursi-kursi yang telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan inilah satu kursi yang saya rasa akan menjadi perhatian. Ke dalam pilihan raya negeri Melaka, beberapa kursi yang dilihat sebagai kubu kuat pembangkang, khususnya kubu kuat Pakatan Harapan, PKR dan DAP berjaya dimenangi oleh parti-parti daripada Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Dan sudah tentu kali ini ramai ingin melihat sama ada trend ataupun komposisi corak politik ni sama seperti yang berlaku dalam negeri Melaka ataupun akan berlaku satu pengekalan kursi-kursi selamat daripada pihak pembangkang dan berkemungkinan juga sekiranya walaupun agak mustahil parti-parti yang baru muncul ini berkemungkinan boleh memberikan saingan ataupun mengambil alih kursi-kursi tertentu. Walaupun saya rasa perkara ini dia katakan mustahil,
dalam keadaan politik yang agak pasif pada kali ini. Mungkin kalau di PRN ataupun Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Melaka kita menyaksikan ada beberapa nama-nama yang dianggap sebagai gergasi tewas di Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Melaka kepada ahli teknokrat ataupun ahli akademik yang baru diperkenalkan. Apakah untuk strategi memperkenalkan ahli-ahli teknokrat ataupun ahli-ahli akademik ini dilihat sebagai berkesan kerana golongan seperti ini disenangi oleh pengundi. Golongan seperti ini dilihat pengundi sebagai bersih, clean dan tidak mempunyai kita kata fahaman ataupun pengaruh politik yang banyak dimanipulasi sebelum ini. Jadi di Johor, apakah strategi itu boleh dilaksanakan untuk kita melihat beberapa kejutan bakal berlaku khususnya kepada the giant killers? Saya sebenarnya menyukai apa strategi politik yang diberikan, yang dilakukan oleh parti-parti seperti ini tanpa mengira daripada gabungan mana parti mereka berlaga. Dengan meletakkan golongan-golongan seperti ini, golongan-golongan yang lihat lebih neutral walaupun mereka mewakili parti, maka sebenarnya kita membawa pada beberapa perkara asas. Perkara yang asas pertama sebenarnya kita membawa political propaganda pada kempen yang positif. Kerana mereka tidak ada bahan ataupun perkara-perkara ataupun sejarah-sejarah politik yang boleh digunakan sebagai character assassination kepada mereka. Dan perkara itu perlu dilupuskan. Character assassination ini perlu dihilangkan dalam politik negara, keterlaluan kerana ia boleh merosakkan sistem politik negara terutama dalam pemikiran generasi muda. Dan perkara keduanya sebenarnya mereka membawa idea berdasarkan latar belakang akademik, latar belakang pencapaian dan latar belakang pengaruh mereka dalam masyarakat. Dan ini penting untuk memastikan stereotyping itu tidak berlaku dalam polisi-polisi berkepentingan rakyat. Kan kalau kita bercakap tentang isu banjir contohnya, kita lihat bagaimana banjir mengubah satu perdebatan tentang isu-isu mekanisme bencana dalam negara. Kita ada isu-isu alam sekitar yang kita lihat juga menjadi satu perkara yang dibincangkan dengan begitu kompleks pada masa ini. Kita ada isu-isu berhubung dengan keselamatan makanan, keberadaan makanan, rantaian kitaran makanan, khususnya berhubung dengan harga barang, bekalan makanan dan faktor-faktor penguasaan pengawalan terhadap barang-barang makanan tertentu. Ini semua faktor-faktor asas rakyat yang memerlukan satu bentuk pemikiran inovasi yang dibangunkan dalam polisi. Dan pembentukan esko-esko yang akan dibentuk dalam komposisi Dewan Undangan Negeri Johor yang akan membentuk kerajaan di Johor, dan kita berharap golongan-golongan ini wujud dalam setiap esko-esko berkaitan, dan perkara itu juga telah berlaku selepas Pilihan Raya Negeri Melaka. Dan di sinilah kita mahukan perubahan itu. Dan sama ada mereka giant killer atau tidak bergantung kepada di mana kursi mereka bertanding. Ada kursi yang meletakkan mereka duduk dengan calon-calon heavyweight, ada kursi yang meletakkan mereka sebagai salah satu simbol perolehan kepada kursi-kursi heavyweight yang pernah dimenangi. Dan ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang baik kepada politik negara. Cuma faktor penambahan, mereka ni berada di lapisan kedua. Maksudnya lapisan kedua apabila dominasi politik dikawal oleh golongan-golongan parti politik gerasi dan mereka meletakkan calon muda, maka mereka membantu kepada dominasi ini terus bergerak. Tetapi dibantu oleh dengan golongan-golongan 70% calon-calon muda. Dan sekiranya jumlah pengundian itu tinggi, maka mungkin mereka akan berada di atas. Bermaksud golongan-golongan ini akan menjadi satu keutamaan, prioriti apabila masyarakat pergi mengundi. Sebab mereka tidak dibayangi oleh parti-parti politik gerasi ataupun mungkin mereka mengumumkan kali, tetapi mereka sebenarnya bergerak atas identiti mereka sendiri. Dan ini saya rasa faktor yang berkait rapat untuk melihat sama ada mereka ini boleh bergerak dengan parti-parti yang baru ataupun boleh bergerak dengan parti-parti yang dominan, parti-parti besar, parti-parti gergasi, dan sokongan terhadap mereka juga akan ditentukan dengan jumlah pengundian yang akan keluar pada Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini. Okey, Doktor, sekali lagi kita nak saksikan pengumuman daripada kawasan di Bukit Permai untuk kita bawakan bersama dengan Shu. Sahabat kita sudah pun ada laporannya, N50 di Permai. Silakan Shu. Ya, betul. N50 Bukit Permai, kita ingin terus saja bersama dengan rakan penyampai Mat Saufi Mat Nawawi, di mana saya difahamkan seketika tadi Mat Saufi ada kongsikan bahawa penyandangnya iaitu Tosrin Jarvanti juga menghantar pencalonan tetapi tidak hadir, meletakkan wakilnya untuk menghadirkan diri bagi menyelesaikan sesi penamaan calon dan sebagainya. Tosrin Jarvanti ini merupakan ketua PPBM bahagian Kulai. Jadi kita ingin mengetahui adakah ataupun siapakah lagi yang akan bertanding di N50 Bukit Permai ini. Terus saja bersama dengan Mat Saufi Mat Nawawi. Silakan.
Saya kini berada di Dewan Raya Putra Kulai bersama dengan hari penamaan calon bagi N50 Bukit Permai, dan insyaAllah sekejap saja lagi nanti kita akan dapat ikuti pengumuman yang akan dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya iaitu Nataza Haris. Dan calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Dewan Negeri N50 Bukit Permai adalah seperti susunan berikut. Yang pertama, Azrul Haji Rahani dari Parti Muda. Yang kedua, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur dari Parti Barisan Nasional. Yang ketiga, Khosrin bin Jarbanti dari Parti Perikatan Nasional. Yang keempat, Mokhtar Abdul Wahab dari Parti Pejuang. Bagi maksud Baik, baru saja kita dengarkan sebentar tadi, itulah dia pengumuman bagi calon-calon yang akan bertanding bagi kerusi N50 Bukit Permai. Jadi itu saja yang dapat saya berikan dari Dewan Raya Putra Kulai untuk hari penamaan calon bagi N50 Bukit Permai. Okey, baik, terima kasih Mak Safi dengan perkembangan daripada N50 Bukit Permai. Itu dia sudah pun terjawab. Tos Jarbanti akan cuba untuk mengekalkan kedudukannya di N50 Bukit Permai, ditambah pula dengan beberapa calon lain daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional PN dan juga Pejuang. Jadi seterusnya hari ini di studio kita akan kupas lebih lagi. Ismail, Dr. Nirwandi, silakan. Okey, sebenarnya itulah kita menanti-nantikan untuk menyempurnakan pengumuman penamaan calon dan juga calon-calon yang akan diumumkan itu. Selamat bertanding sebenarnya untuk mereka yang sudah diumumkan. Doktor, kiranya ini tempoh yang paling getir untuk kita melihat sama ada kempen secara fizikal, kempen secara media sosial ataupun kempen secara dalam talian akan dilakukan. Persoalan berkenaan tentang sekali lagi, kempen itu yang pertama akan bercerita tentang manifesto, apa yang akan dilakukan dan juga apa tujuannya. Di samping untuk memastikan agar aspirasi parti itu boleh dilaksanakan. Saya nak menyentuh berkenaan tentang persepsi pengundi, kelelahan politik. Ini banyak digunakan iaitu political fatigue. Kalau dahulu kita melihat kelelahan itu puncanya daripada political dynasty ataupun dikatakan sebagai gambaran political elite. Kini masyarakat ingin melihat wajah-wajah yang tidak bersandarkan kepada political elite itu untuk dipilih. Jadi apakah untuk di Johor kelelahan politik itu akan masih berlaku sekiranya dinasti ataupun wajah-wajah politik elite itu masih lagi diletakkan atau diwar-warkan kepada pengundi? Ini sebenarnya dilema juga kepada pengundi sebenarnya. Kenapa ia dikatakan dilema? Dalam menentukan apakah itu penterjemahan kelelahan politik yang sebenarnya, dua perkara yang perlu dilihat juga adalah sama dinasti politik itu masih lagi relevan. Dinasti politik ini maksudnya parti-parti politik yang pernah memenangi pilihan raya dan parti-parti politik yang pernah mewakili kerajaan dan membentuk kerajaan perlu diberikan peluang. Dan dengan isu-isu yang banyak diperkatakan, dengan isu-isu media sosial yang digembar-gemburkan dengan pelbagai isu-isu politik, maka dilema ini akan wujud sama ada akan berlaku satu perolehan ataupun alternatif kepada parti-parti baru ataupun parti-parti yang bukan memimpin kerajaan-kerajaan tertentu sebelum ini. Dan dalam konteks negeri Johor ini, dilema ini juga akan berlaku. Kerana kelelahan politik itu harus dibincangkan dengan skop yang lebih besar, dan memang perkara yang dibincangkan dalam kalangan politik adalah isu dinasti politik, isu elemental politik yang tidak pernah habis, dan kita berlaku peralihan kuasa, isu-isu lompat parti sebagaimana berlakunya selepas pilihan raya. Kita lihat bagaimana Perikatan Nasional ditubuhkan dan kini kita ada elemen baru Barisan Nasional yang bernominasi politik negeri Johor dalam keadaan secara solo dan berberlawanan dengan parti-parti kerajaan. Maka di sinilah alternatif dilema itu akan diwujudkan, akan menjadi satu kerisauan kepada pengundi. Sama ada mereka perlu berubah dalam satu konteks politik baru dengan memilih wakil-wakil rakyat baru dengan latar pendidikan yang baik, dengan elemen-elemen yang tidak pernah mempunyai sejarah-sejarah politik lampau. Tetapi faktor yang juga perlu diberi perhatian sama ada kemampuan ahli-ahli politik ini apabila mereka bergerak dengan parti-parti yang tidak pernah mempunyai satu pengalaman menerajui komposisi parti-parti ataupun kerajaan dalam konteks yang besar. Dan di sinilah akhirnya akan memberikan satu perbandingan
Dan akhirnya perbandingan ini akan membawa kepada kestabilan politik yang dicari. Dan ini saya rasa satu perkara yang penting untuk dilihat untuk menyuraikan kelelahan politik situ. Dan solusinya amat mudah adalah untuk melakukan perbandingan secara komparatif fakta dan aspirasi politik yang retorik dan yang nyata. Kerana banyak manifesto berbentuk retorik. Kita lihat banyak manifesto-manifesto yang dijanjikan dan rakyat juga mungkin makin sedar. Mereka makin sedar bahawa sebenarnya manifesto itu bukan satu perkara yang penting untuk dilihat sekiranya ia tidak boleh mempunyai pelan penstrukturan pelaksanaan. Pelbagai manifesto boleh dikeluarkan sebelum pilihan raya, tapi mereka mahu manifesto yang boleh dicapai dengan janji-janji dan kestabilan parti-parti politik yang kuat. Jadi, dua perkara di sini, penyuraian kelelahan politik dengan manifesto, dengan parti yang stabil, dengan golongan muka-muka baru, ataupun alternatif dengan parti-parti baru, dengan muka-muka baru, tetapi tidak mempunyai sejarah-sejarah pengendalian kerajaan ataupun esko-esko ataupun jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan negeri, dalam konteks pilihan raya Johor, dan juga dengan manifesto-manifesto yang terbukti selama ini tidak berjaya dicapai. Dan di sinilah akhirnya akan membentuk satu perbandingan dalam pemilihan politik matang negara. Dan ini yang kita mahukan, supaya tidak lagi berkisarkan perspektif, lebih kepada fakta dan pelaksanaan polisi-polisi berkepentingan rakyat. Dan apabila ini berlaku, maka di sinilah kematangan politik itu akan dapat menyuraikan kelelahan politik. Dan saya rasa benda ni makin banyak, dan dengan kewujudan parti-parti baru ni, masyarakat mungkin boleh sedar sama ada mereka nak pergi pada imej baru, parti baru, golongan-golongan yang lebih berwibawa, ataupun pergi pada kombinasi-kombinasi yang ada keseluruhan benda ni yang dijenamakan dalam parti-parti yang dominan dalam negara. Dan ini saya rasa faktor yang menarik juga untuk kita lihat dalam PRU Negeri Johor pada kali ini. Sebagai kesimpulannya, ini persoalan yang terakhir saya nak ajukan kepada doktor. Dalam politik ini bersifat dinamik ataupun fleksibel. One day you are my friend, the next day you are my enemy. Dan kita sedia maklum dengan pertukaran gabungan yang berlaku, terjemahan dan juga terma itu seringkali berlaku dalam arena dan juga dunia ahli-ahli politik. Tetapi walaupun kalau kita katakan kemenangan berpihak sama ada kepada BN, PN maupun Pakatan Harapan, ketiga-tiganya pernah merasai menjadi kerajaan ataupun kerajaan negeri. Jadi dari segi pengalaman itu mungkin serba sedikit khususnya kepada Barisan Nasional, mereka mempunyai pengalaman yang panjang. Jadi untuk kita memastikan agar setiap parti yang dipilih itu memahami dengan lebih dekat objektif hala tuju kepimpinan negeri Johor dan juga matlamat kepimpinan negeri Johor, khususnya melihat kepada acuan masyarakat ataupun bangsa Johor itu sendiri, Doktor. Saya rasa apa yang dicakap itu sedang berlaku pada hari ini. Dan sini kita bagaimana muka-muka baru ditunjulkan oleh gabungan-gabungan parti-parti politik. Dan saya lihat juga perkara ini berlaku dalam kerajaan. Dan di sini unsur-unsur atau polisi-polisi dasar kerajaan diperkenalkan lebih untuk melihat pada keseluruhan konteks itu secara lebih subjektif dan lebih besar, lebih mendalam. Dan pelbagai perkara-perkara dilihatkan dengan isu gaji minimum, dengan isu pemberian ruang untuk berkempen dalam saluran TV perdana. Dan saya rasa ini telah diwujudkan oleh pihak kerajaan melalui agensi-agensi berkepentingan kerajaan, dan perkara ini telah dilihat wujud dalam segmentasi-segmentasi polisi-polisi dasar-dasar kerajaan. Dan dalam kerajaan yang akan dibentuk dalam negeri Johor, kita mahukan perkara ini terus dilaksanakan. Kepentingan kerjasama dengan federal, kepentingan kerjasama dengan istana sebagai penjaga hak-hak kepentingan umat Melayu Islam, untuk menjaga sensitiviti elemen-elemen yang tidak berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan perpaduan dan keselamatan negara, memegang tunjang pengurus-ketuan dan rukun negara. Maka di sinilah kita mahukan supaya acuan-acuan ini dibina, dan di sinilah rakyat Johor, bangsa Johor perlu menilai keupayaan mereka yang pernah mentadbir negara dan kemampuan parti-parti baru yang mungkin akan bergerak dengan gagasan gabungan-gabungan mereka yang pernah memimpin kerajaan. Tiga komponen utama, BN, PH dan PN. Mereka ni mungkin akan bersama dengan ni. Di sinilah pilihan itu perlu dilakukan. Dan bangsa Johor dikagumi, dilihat sebagai sebuah kerajaan rakyat yang bersatu padu dan melihat pada kepentingan pembangunan Johor itu secara kolektif. Acuan ini perlu dinilai. Dan dalam elemen politik negara pada ini, dalam kecelaruan media sosial, politik persepsi tidak boleh dijadikan aras tuju dalam pemilihan konteks politik negara lagi. Perkara ini pernah berlaku dalam segmentasi pengundian dalam negara, dan sudah tiba masanya melihat kepada kemampuan, melihat kepada perubahan dan melihat kepada hala tuju berkepentingan rakyat, supaya ahli politik sedar. Dan saya rasa ahli politik makin sedar pada ini, mereka bukan lagi kumpulan elit. Mereka adalah kumpulan yang mentadbir membentuk polisi
bagi kepentingan rakyat. Dan sekiranya perkara ini terus berlaku, kita akan melihat satu keseimbangan politik yang baru, mungkin dengan komposisi yang sama, tetapi pengaturcaraan politik, pembentukan esko-esko kerajaan negeri, pembentukan polisi-polisi berkepentingan rakyat yang keluar daripada kelompok stereotyping. Dan inilah saya rasa harapan, dan kita akan melihat Pilihan Raya Negeri Johor ini sama ada coraknya kekal, akan berlaku perubahan, tetapi akhirnya pengharapannya pembentukan kerajaan negeri Johor itu adalah selaras dengan pelanggan ketua rukun negara, polisi-polisi yang sesuai dengan dasar-dasar kerajaan persekutuan dan juga untuk kebajikan rakyat-rakyat negeri Johor itu sendiri. Apa yang penting dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, kita meraihkan demokrasi dan juga ruang untuk memilih walaupun kita sedang berdepan dengan bahana pandemik COVID-19. Doktor, tadi dengan Dr. Taufik saya bertanyakan apakah jangkaan doktor parti akan mendahului untuk kemenangan di pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Mungkin terlalu awal, tetapi ini kesempatan yang terbaik untuk bertanya pandangan peribadi doktor. Agak-agaknya parti manakah yang akan mendahului untuk dominasi di PRU Dewan Negeri? Faktor penambang penentu adalah jumlah pengundi. Sekiranya jumlah pengundi adalah di bawah 7%, kira 50 ke 65%, maka akan berkemungkinan dominasi ini akan ditentukan oleh parti-parti yang mempunyai pengikut ataupun sokongan parti yang ramai. Contohnya BN. Dan dalam keadaan ini sudah tentu berdasarkan Pilihan Negeri Melaka dan berdasarkan Pilihan Negeri Sarawak adalah Barisan Nasional. Dan faktor yang kedua yang menentukan, sekiranya parti-parti politik ini tinggi, berkemungkinan parti-parti baru, terutamanya parti-parti dalam bentuk gabungan kerajaan seperti PN, Pejuang dan Muda, dan mungkin juga Pakatan Harapan, tapi Pakatan Harapan masih terletak dalam konteks politik yang lebih konservatif seperti Barisan Nasional. Mungkin punya peluang untuk mencuri 1, 2 atau kursi di kawasan tertentu, dan mereka ini akan bergerak dengan gabungan dominasi, sama ada PH, BN atau PN. Tapi dalam konteks ini BN mempunyai satu ruangan ataupun satu majoriti yang saya lihat peluang yang lebih cerah berdasarkan Pilihan Negeri Melaka dan berdasarkan komposisi politik Melaka. Dan faktor ketiga yang perlu diambil kira yang mungkin akan mewujudkan upset dalam pilihan raya kali ini apabila rakyat mula melihat kepada elemen alternatif, iaitu berdasarkan komposisi muka-muka baru, imej-imej ahli-ahli politik baru yang berkemungkinan penting untuk mengimbangi elemen-elemen yang telah wujud dalam Barisan Nasional kerana kebimbangan-kebimbangan tertentu. Tetapi ini adalah faktor yang paling minimal. Jadi faktor pertama dan kedua, dan sudah tentu sekiranya kita melihat faktor itu, Barisan Nasional berkemungkinan menerima peluang untuk mengekalkan momentum dari Melaka, dan PN mungkin akan berjaya menyaingi beberapa kursi, dan kita akan juga agak PH mungkin agak kehilangan beberapa kursi. Dan ini adalah saya rasa satu jangkaan, dan apapun ia bergantung kepada bagaimana rakyat negeri Johor melihat pilihan raya pada kali ini. Saya suka apabila doktor amat berdiplomasi dalam menjawab. Saya sengaja bertanyakan soalan itu direct to the point untuk tahu apakah pandangan doktor. Terima kasih doktor. InsyaAllah apa-apa pun seperti yang diperkatakan tadi bergantung juga kepada situasi turnout voters ataupun jumlah pengundi akan hadir dan juga yang akan keluar. Kata-kata akhir daripada doktor sendiri untuk pengharapan bukan saja kepada kempen yang akan dilakukan, calon yang akan dikemukakan, malah kita ingin melihat satu lagi wajah demokrasi yang bukan dikatakan baru tetapi sekurang-kurangnya penambahbaikan daripada apa yang kita lalui pada pilihan raya umum sebelum ini. Kita mahukan pembentukan kerajaan itu kerajaan yang adil dan saksama, dan ia hanya boleh dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam politik sepenuhnya. Dan dengan itu sasaran 70% perlu dicapai. Rakyat perlu keluar mengundi, masyarakat perlu mengundi, seterusnya memberi imej pada ahli politik bahawa mereka tidak boleh meletakkan kemenangan itu dengan semenang-menangnya hanya kerana imej-imej tertentu. Kerana kita mahukan satu demokrasi yang matang dan subur dengan penyertaan pelbagai ahli politik dengan syarat mereka memahami pelanggan persekutuan dan rukun negara, tetapi partisipasi politik daripada pembuang undi, mereka yang mengundi iaitu rakyat negeri Johor. Di sinilah kita akan melihat sama ada partisipasi politik ini berlaku, dan diharapkan rakyat Johor mengundi, keluar mengundi dengan SOP-SOP yang ditentu yang telah dibekalkan oleh SPR. Dan ini akan memberikan satu bentuk jaminan dan satu bentuk rangsangan politik dan menunjukkan politik negara masih lagi subur dan politik negara akan kekal dengan partisipasi politik yang lebih tinggi sebelum kita menghadapi pilihan raya umum nanti. InsyaAllah ini mungkin persediaan awal untuk kita menghadapi pilihan raya umum yang kita tidak tahu bilakah tarikhnya yang akan diumumkan nanti untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian
Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM bersama dengan kami, insya-Allah Prof. Kalau ada kesempatan hari penentuan nanti kita akan bersua kembali. Shu, terima kasih juga membawakan perkembangan dan juga berkongsikan laporan penyampai-penyampai. Terima kasih pada anda yang bersama dengan kami sama 4 jam kita hari ini. Ya, betul. Inilah dia. Rancangan terpanjang ni. Rancangan terpanjang dan juga istimewa untuk anda semua hari ini di Saluran Berita RTM dan juga TV1. Terima kasih Dr. Nurwandi bersama kita hari ini untuk memberikan kupasan yang cukup jelas dan juga lengkap, juga Ismail yang banyak membantu dan juga semua kru penerbitan hari ini bersama dengan Grand Stamp Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-15. Juga mewakili pihak penerbit Suzila Abdul Ghani, kita mengucapkan terima kasih. Selamat berkempen untuk calon-calon bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam keluarga Malaysia. Luaskan kuasamu Johor, kami ada setia bersamamu Johor. Oh Johorku, merah biruku, kau pengarang, oh jantung hatiku, oh adik aku hari ini keranamu. Johor baru, ibu negeri Johor, antara negeri